Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan manhajut talaqi wal istidlal, berkenaan manhajut talaqi wal istidlal di antara ahli sunnah juga pelaku bid'ah, yang mana dalam tajuk ini tata cara penerimaan ilmu dan cara pendalilan akan dibincangkan, macam kita tahu orangnya ahli sunnah ke tidak, dengan ini kaedah-kaedah dia. Dan kita bukan belajar untuk menghukum orang, tapi mengelakkan diri kita termasuk dalam golongan berkenaan. Ini kaedah kita belajar supaya jangan sampai kita tersilap, tersalah. Maka dengan sebab itu buku ini dikarang. Baik, kita masih lagi dalam berkenaan dengan tajuk perbezaan ataupun tanda-tanda pemikiran dan penghujaan Islam dan jahiliah. Jadi kita dah habiskan berkenaan dengan tanda-tanda penghujaan dan juga pemikiran jahiliah. Sekarang ini kita akan masuk pada tajuk kaedah-kaedah pemikiran dan penghujaan dalam Islam, yang kita akan bincangkan insya-Allah. Dan berkata pengarang kita hafizahullah, kedua, kaedah-kaedah pemikiran dan penghujaan dalam Islam. Sesungguhnya Al-Quranul Karim merupakan saksi kepada tingkah laku jahiliah dalam pemikiran dan pendalilan. Memang datang dalam Al-Quran Karim kisah-kisah hujah yang digunakan oleh setiap kaum menentang para anbiya mereka. Itu adalah contoh-contoh jahiliah. Contoh macam bila kaum-kaum yang datang kan, bila dia kata apa, aja'al al-alihata ilahan wahida, dia kata ada ke dia nak jadikan Tuhan ni Tuhan satu saja. Atau macam jawapan apa Bani Israel bila bertentang dengan Musa AS, apa mereka buat. Ataupun jawapan apa kaum Nuh, kaum Hud, kaum Saleh, kaum Syuaib. Semua sekali yang dibincangkan dalam Al-Quran Karim tu tentang golongan atau kaum berkenaan, ia sebenarnya adalah tanda-tanda pemikiran atau sifat dan rupa yang antara suruh kita tengok dan perhatikan, agar jangan kita jadi macam tu, agar jangan kita jadi seperti mereka, jangan kita bersifat dengan sifat mereka. Kerana macam hadis Nabi nyatakan, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa menyerupai satu kaum maka dia ada golongan mereka. Lebih lagi masalah pemikiran, apalagi akidah. Dan para ulama kata apply sampai hantar pakaian, hantar pakaian sebagainya, menyerupai mereka, maka kita termasuk golongan mereka. Dan sebab itu kita kata umat Islam ni perlu ada identiti tersendiri. Cara pemikiran kena betul, bukan setakat baju je. Baju kita dah ada kan. Bila kata umat Islam ni menutup aurat, itu sifat mereka. Di samping itu juga tidaklah berada di tempat-tempat yang tak elok kan, tempat-tempat yang kata tempat maksiat dan sebagainya, tempat di mana berlaku pergaulan lelaki wanita dengan tanpa batasan. Sepatutnya itu pun sama termasuk juga, tapi banyak orang dia kata tanda tu hanya setakat pakaian. Tak salah. Dan sini kita akan belajar macam mana jahiliah tadi dibezakan daripada Islam dengan tunjukkan apa pula Islam letakkan. Seterusnya dia kata dalam penghujahan dan pemusuhan, macam mana jahiliah ni buat penghujahan dan pemusuhan. Dari situ dari apa yang dibincang tentang jahiliah ni, ia telah menetapkan gantian untuk itu. Mana Al-Quran bukan setakat komen, tapi dia datangkan dengan apa? Dengan alternatif. Mana kalau ini yang tak boleh, apa yang boleh? Dia akan beritahu apa yang boleh. Okey. Dan dengan beberapa kaedah tulen. Kaedah tulen dalam pemikiran dan pendalilan. Kaedah-kaedah ni bukan ditiru, tidak ditiru daripada mana-mana umat atau bangsa. Bahkan apa yang kita berlaku dalam umat Islam dari segi masalah pemikiran buang khurafat dan tahyul ni tidak pernah berlaku daripada bangsa-bangsa terdahulu. Hatta diorang kata Aristotle yang kita kata bapa falsafah kan, logik bagi Aristotle, Galen, bapa falsafah Yunani, mereka masih lagi terikat dengan dewa-dewa, masih terikat dengan dewa ini dewa itu dan kehidupan mereka tak hilang. Mana Greek lama tu memang sembah dewa Zeus lah, dewa ni dan sebagainya, mereka tak hilang benda berkenaan walaupun dah mula bijak dalam pemikiran, dari bijak dan logik, tapi masih lagi ada macam zaman kita lah, masih ada logik tapi dah pandai dah doktor kan, belajar sains, belajar berkenaan macam-macam, tapi tiba-tiba jumpa bomoh. Itu jahiliah tu ada lagi lah maksud dia. Dia masih lagi ada jahiliah yang tak hilang. Walaupun daripada segi asal ni nampak macam rupa luaran kan, bawa kereta besar kan, rumah besar, tapi perangai berkenaan jahiliah tu lagi. Suruh bomoh jampi dalam rumah,
Dia pun tahu benda tu nonsense, tapi dia macam tak ada alternatif lain, pegang benda tu. Sedangkan Al-Quran Karim bila nafikan benda berkenaan, dia datang alternatif lain, itu balik pada Allah Ta'ala sahaja. Dan belajar berkenaan qadar, belajar berkenaan doa, kenal, tahu bahawa doa itu Allah Ta'ala beri kepada kita, ia adalah sebagai ibadat, bukannya setakat orang kata untuk kita dapat apa kita minta. Dan dia kata itu, dan dia kata kaedah tu lain dalam pemikiran dan pendalilan, agar hidayah berada di atas ilmu dan yang teguh. Supaya ilmu, hidayah kita ni berada di atas asas yang teguh, itu ilmu, bukannya berasaskan kepada ikut-ikutan buat saja. Tuan saya tanya kenapa. Di antara kaedah-kaedah berkenaan adalah, apakah kaedah-kaedah tersebut? Adalah apa yang berikut. Pertama, ini kita dapat lihat dari Islam, mana asas pertama adalah mengagungkan ilmu, mengangkat kedudukannya, kedudukan ilmu, mencela kejahilan dan memperingatkan manusia daripada kejahilan. Okey, contohnya kita lihat kat sini, Allah Ta'ala telah merintahkan agar berilmu. Dalam surah Muhammad ayat 19, lalu dia berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah itu dengan ilmu. Tetapkanlah pengetahuanmu itu dengan ilmu. Okay? Bahawa apa? Tiada Tuhan melainkan Allah. Bukan tahu saja, tak, tahu dah dengan ilmu. Ketahuilah kamu dengan ilmu bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Bukan hanya setakat ikut-ikutan. Kalau tidak nanti masalah. Kalau kena orang-orang musyrik pun bila dikata wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau dikata pada mereka, siapa ciptakan langit dan bumi, mereka kata Allah. Mereka tak kata dewa-dewa mereka sembah, mereka tak kata apa berhala mereka buat. Mereka tak ada satu kuasa lagi besar, dia kata. Mana pasal kebanyakan apa dewa-dewa yang disembah oleh manusia, semuanya lahir dari perut wanita. Mana manusia juga. Manusia yang diangkat menjadi didewakan sampai peringkat ketuhanan. Tapi memang kita kata orang-orang berkenaan lahir dari perut wanita. Lahir dari perut wanita, mana dikandung 9 bulan dan sebagainya, kemudian keluar, kan, pernah duduk macam bayi yang helpless, perlu disusukan, perlu dimakan, perlu dibasuhkan, perlu dimandikan, mana mandi sendiri. Hatta Isa AS sendiri pun kita kata yang diagungkan, didewakan, bila sebut berkenaan perkara ini orang pening kepala. Hatta Kristian pun tak ada nak jawab. Dia kata, nak katakanlah Tuhan pernah berada dalam keadaan state yang helpless, perlu kepada orang lain untuk membantu dia. Jadi secara asasnya logik akal tak boleh pakai, tapi diorang sekarang ni sering bina pengetahuan. Jadi di atas apa? Orang kata, kan kita ada taklid kan? So macam itulah keadaan dia. Jangan tanya berkenaan dengan kenapa Isa itu Tuhan. Percaya saja. Itu diorang letak dalam salvation bagi orang Kristian ni. Dia kata percaya saja Isa mati disalib untuk hapuskan dosa, maka anda telah selamat. Dia macam tu je. Percaya Isa anak Tuhan, anda selamat. Dia macam tu je, dia salvation macam tu. Mana bagi orang ramai, mana lafazkan saja dah memadai untuk menjadi seorang Kristian. Dan benda berkenaan kita kata dalam Islam adalah haram. Kerana Isa AS, ni kalau kita kata orang dia argue kan, kenapa Isa ni Tuhan? Bukankah dia macam ni? Kenapa Isa cakap ketika mana disalib, dia kata ela lamah sawaqtani. Mana Tuhan, kenapa kau biarkan aku, lepaskan aku, kau tinggalkan aku? Why they forsaken me? Kenapa bila orang dia tanya, Badri jawab apa? Tak ada explanation. God work in mysterious way, dia kata. Itu jawapan yang paling biasa dipakai. Misteri. Jangan tanya. Mana ada dalam Islam macam tu? Bahkan dalam Islam kita diajarkan berdoa, meminta, dan bahkan diberitahu kepada kita apa makhluk yang tak ada nampak dalam mata kita. Itu jin dan juga para malaikat. Itu je. Dan connection kita dengan mereka, ada dengan mereka adalah masalah malaikat sebagai utusan-utusan Allah. Ada jaga rezeki, ada jaga ajal, ada tiupkan roh, ada yang untuk wahyu dan sebagainya. Itu malaikat punya kerja. Adapun sebaliknya, kalau syaitan pula kerja dia apa? Sesatkan orang ramai. Sesatkan. Tu je lah. Tak ada benda lain. Bukan yang ada macam cerita macam kita kena ada diplomasi kerana kita nak buat bangunan, diorang ada kampung kat situ. Tak ada. Di Islam tak ada benda berkenaan. Kita kata benda yang sekarang ni banyak orang khayalkan kisah-kisah ni dengan dongeng-dongeng. Cerita malim demam. Demam pula. Malim demam. Okay. Deman ke demam? Deman. Okey, macam-macam lah. Arjuna lah, Ramayana dan sebagainya. Itu dongeng Melayu lama. Yang kita kata sekarang ni sepatutnya dah hilang dah. Tak ada lagi sepatutnya. Baik. Jadi kerana apa? Kerana asas dalam Islam ni apa? Fa'lam. Maksudnya kita harta beriman Allah Ta'ala pun dengan ilmu, bukan dengan ikut-ikutan. Bahkan Nabi SAW bila nak ajak orang masuk Islam, Nabi isytiharkan dahulu pada mereka. Siapa yang menciptakan langit, siapa mencipta bumi. Dia dialog dengan orang-orang Badui. Orang Badui datang, dia kata, Ya Muhammad, siapa cipta langit, siapa cipta bumi, dia sebut. Ini Nabi sebut. Yang cipta langit adalah Allah ni. Betul? Dia kata, adakah Tuhan yang sama yang utuskan kau? Dia kata, ya. Mana Nabi dialog dengan mereka yang keadaan tadi. Itu sebab kenapa kalau ikut-ikutan semata-mata masalah. Itu sebab kenapa keperlukan kepada apa? Kepada ditetapkan atas ilmu. Tu Allah kata, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah itu dengan ilmu, dengan pengetahuan yang meyakinkan bahawa Tuhan kan Allah.
Atau kita tahu kita ada Tuhan yang sebenar-benarnya. Macam antara benda simple, kita fikir. Kan? Kita datang ke dunia dengan apa yang kita ada dari badan kita ni. Complicated. Kawalan suhu, kawalan rembesan perut kita, kita makan apa. Kan kalau daging kita makan, ini dikeluarkan. Kalau kita makan sayur, ini dikeluarkan. Semua benda tadi bukan kawalan kita. Kita tak kawal. Rembesan-rembesan perut kita tu. Gastric juice kita tu kita tak kawal. Mana benda tadi complicated. Tapi bila complicated macam tu, kita akal kita aja, takkanlah dia jadi dengan sendiri. Tak sengaja, accidentally happen. Dengan saraf lagi, dengan aliran darah lagi, dengan sistem otot lagi, dengan sistem rangka lagi. Tak complicated ke? Complicated. Kan? Tapi bila fikir macam tu, pasti ada yang menciptakan. Dan benda tu akan ajar kita apa dia nak. So, maksudnya dia menggerakkan kita kepada mengenal Allah Ta'ala, bukan dengan hanya setakat ikut-ikutan, bahkan dengan pengetahuan. Itu sebab kenapa kalau saya macam jumpa dengan orang yang tak Islam atau orang bukan Islam, cara kalau yang paling mudah yang orang tak percaya Tuhan langsung. Itu paling mudah kita nak trigger. Kita tarik ambil matlamat hidup dan sebagainya, dia akan boleh ni. Tapi kalau orang tu sesat dengan ada pegangan agama, masalah sikit. Jadi dia ada apa? Taklid kepada atau nenek dia sebagainya, maka dia akan tolak. Dalam kepala dia kadang-kadang argument dia adalah takkan bapa aku salah, takkan mak aku salah. Ya. Yeah. Itu sebab kenapa kan di awal yang kita bincang dulu, langkah pertama manusia ni akan sesat adalah bila abaikan panca indera, pendengaran, penglihatan dan akal. Ingat tak ketika awal kita bincang tanda-tanda orang ni ada jahiliah? First thing first, tengok apa tau? Bila kita sampai ke ilmu, dia tak nak dengar, tak nak tahu, tak nak fikir. Orang ni macam disebut dalam bincang kita tadi tu, dalam surah Al-Mulk ayat 8, 9, 10, ada dalam awal kitab ni, dibincangkan bahawa mereka ni P1, P1 kan. Bila mereka tak nak dengar cakap kan, dia tutup pendengaran, penglihatan, dia abai panca indera, dia sia-siakan panca indera. Orang ni dah tempah tingkat ke neraka. Sebab pertama, orang yang masuk neraka dalam surah Al-Mulk, bila ditanya oleh penjaga neraka kan, tak datang kepada kamu pemberi peringatan, kenapa masuk neraka ni? Alam ya'tikum nadhir. Alam ya'tikum nadhir. Orang-orang berkenaan kata qalu bala qad ja'ana nadhir, bahkan ada telah datang kepada kami pemberi peringatan, tapi fakadzabna, kami dustakan, kami tutup, kami tak nak tahu. Wa qulna, dan kami kata ma nazallahu min syai', Tuhan tak turunkan apa-apa. In antum illa fi dhalalin, kamu wahai pemberi peringatan melainkan dalam kesesatan yang besar. Dia cakap macam tu pada orang yang ingatkan dia. Betul? Kemudian orang iktiraf, buat pengakuan. Sebab apa mereka masuk neraka? Mereka kata apa? Wa qalu, dan mereka berkata, lau kunna nasma'u, kalau kami dahulu mendengar. Au nak kata kami dahulu berfikir, ma kunna fi ashabis sa'ir, takkan kami jadi ahli neraka. Maksud dia the first step untuk dia masuk di neraka benda. Mana orang itu bagi kata, orang jahat itu jahat. Orang buat maksiat itu buat maksiat. Orang masuk neraka ni kita biasa sebut buat masuk neraka kenapa? Orang kata tentang Rasul. Seorang kata tak tengah perintah Allah Taala. Seorang kata membuat dosa dan maksiat. Punca asal orang-orang tadi kerana mereka tak tahu kebenaran berkenaan akhirat. Kadang-kadang orang kita nak trigger. Contoh macam ni kan, kita tanya soalan satu benda, kenapa awak datang ke dunia? Benda ni masalah ilmu. Pasal kita kata sebelum 100 tahun ni dengan logik. Kita panggil siapa tu non-Muslim, kita kata sebelum 100 tahun saya tak ada, awak tak ada, semua orang tak ada. Betul? Lepas 100 tahun saya hilang, awak hilang, semua orang yang bersama kita ni akan hilang. Betul? Kan 100 tahun sebelum ni tak ada, lepas 100 tahun kita akan hilang. Soalan nak tanya, dari mana kita datang? Betul? Kenapa kita datang? Kemana kita nak pergi lepas ni? Benda ni pertama ni akan trigger orang tu untuk cari Tuhan. Sebab dari mana kita datang? Tak tahu kan? Kita perlu jawapan daripada pencipta kita. Kenapa kita datang? Takkan sia-sia je hanya makan, minum, tidur, kahwin dan mati. Kan? Buat bangunan-bangunan tinggi betul mati. Apa masalah dia? Kan? Buat baik pun mati, buat jahat pun mati. Tak pening kepala kita tengok. Kalau kita buat macam ni kan, kalau orang kata matlamat hidup kita adalah beribadah kepada Allah Ta'ala. Ni banyak, ni orang sebut pasal baca Al-Quran, tapi pengertian tu dia tak faham. Jadi kata, pasal ustaz ajar, kenapa datang ke dunia? Apa? Untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Ini jawapan skema. Ini skema jawapan. Mana ustaz cakap, kita ikut. Okay. Tapi dengar kalau kita perhatikan, sebab apa? Ini cara pemikiran. Pen, mahal, murah, besi, plastik, apa benda, emas ke sekalipun, bulu ayam ke kayu ke, matlamat dia apa? Ada berapa banyak? 5. Korek telinga. Berapa banyak-banyak matlamat pen ni? Satu je. Kan matlamat dia apa? Untuk menulis. Okey.
Kita sebut apa benda lah, pensel ke apa, kita sebut benda dia. Macam gelas lah, gelas mahal, murah, kecil, besar, perak, plastik, bla 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 bla. Matlamat dia untuk tampung air sementara supaya kita minum tu je. Kata okey. Manusia kaya, miskin, hina, mulia, kulit coklat, kulit hitam, kulit merah, kulit kelabu, apa sajalah keturunan bangsa dia, bahasa apa dia cakap, matlamat apa jenis sepatutnya? Satulah sepatutnya. Tapi kalau tanya orang, semua jawab macam-macam. Yang seorang tu kata untuk menjadi khalifah di muka bumi, yang seorang kata sekian. Tak, betul tak? Okey, sekarang ni kita perhatikan, bila ada orang kata orang kata dengan saya jadi khalifah di muka bumi, saya main sini, saya kata jangan sini, saya kata menjadi khalifah maksudnya mentadbir alam ini dengan perintah Allah Ta'ala. Okey, dan faham satu benda, selagi mana pen ni berguna untuk saya tak buang, as long as dia berfungsi dan saya kekalkan di tempatnya. Maksud tak usah buang, pasal dia tengah buat tanggungjawab dia, betul, tugas dia. Tapi manusia tengah jadi khalifah yang baik pun mati, betul. Umar Abdul Aziz pegang jawatan berapa lama? 2 tahun je. Lepas tu mati. Kalau tengah buat kerja tak usah buang lah, biar kekal. Dia kekal. Betul tak? Maksudnya kalau ikut akal kita, biar dia kekal, jangan matikan. Pasal tengah buat kerja. Yang mati kan siapa? Siapa yang tak buat kerja? Yang merompak, yang mencuri, yang menipu, yang tak mematuhi perintah Allah Ta'ala. Patut matikan lah. Tak. Sebab apa? Sebab itu sebab kita kata kita datang ke dunia bukan kerana untuk apa yang kita sebut. Tapi tengok Al-Quran kata apa. Kan Allah kata contoh dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, untuk uji kamu, ayyukum ahsanu amala. Ataupun dalam surah Hud Allah tersebut, dalam surah Hud, bukan setakat manusia dan kematian, langit dan bumi ni. Dalam surah Hud Allah Ta'ala nyatakan, tak ingat awal ayat dia, Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Ayat yang ke-7, dialah yang menciptakan langit dan juga bumi fi sittati ayyam, pada tempoh 6 tempoh yang panjang. Mana 6 hari, tapi hari surah Ta'ala bukan hari macam kita 24 jam, kerana hari surah Ta'ala ada 50,000 tahun, ada yang 1000 tahun. So jadi maksud dia jumlah tadi kita tahu jumlah mana-mana satu, tapi 6 tempoh yang panjang. Wa kana arsyu al-ma', ketika itu arasnya di atas air. Jangan bayangkanlah, yang bayangkan terapun, jangan bayangkan. Pasal Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Okey. Kenapa dijadikan semua benda ni? Tak, lepas tu dia kata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk uji kamu siapakah dari kamu yang baik, paling baik amalan. Maksud dia hatta langit bumi dia buatkan untuk apa? Untuk test kamu siapakah yang baik amalan dia. Mana tadi kalau kita surah Al-Mulk ayat kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayah, mati dan juga mauta wal hayah, dan hidup, untuk uji kamu. Dalam ayat yang ke-7 ni surah Hud, alladzi khalaqas huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, jadikan langit dan juga bumi dan tempoh 6 masa panjang. Dan ketika dia buat benda berkenaan, wa kana asyal ma', kenapa dia buat benda ni? Liyabluwakum, untuk uji kamu. Maksudnya kita ujian tu, kenapa ustaz ke tak ustaz. Kalau kita kena kita betulkan balik pemikiran kita. Bila kita kata untuk ujian, mana ustaz ke tak ustaz, hafal Quran ke tak hafal Quran, kan, alim ke tak alim, baik ke tak baik, orang tersebut telah sedang diuji. Baik yang beragama tak beragama. Kadang-kadang kalau kita kata, kalau konteks masalah ujian ni, hatta orang yang hafal Quran ataupun mati syahid pun kadang-kadang ada yang masuk neraka. Macam dalam hadis Sahih Muslim, Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata 3 golongan yang hari akhirat nanti akan dimasukkan neraka, dinyalakan api neraka memula untuk mereka. Pertama, orang mati syahid. Kedua, orang yang alim ataupun qari Quran. Ketiga, orang yang bersedekah. Pasal masalah niat je. Bila orang yang dibawa nanti, orang mati syahid tu diletakkan depan Allah Ta'ala, lepas tu Allah Ta'ala tunjukkan apa dia buat. Allah tanya apa dia buat, betul ke tidak. Dia kata betul. Lepas tu Allah kata, kenapa kau buat macam tu? Dia kata, ya Allah, engkau beri aku sekian, engkau beri sekian, aku berjuang jalanmu, aku berjihad jalanmu sampai aku mati syahid kerana-Mu. Allah kata bohong. Bahkan kau buat supaya dikatakan kau ni apa? Berani, pahlawan, pendekar. Dan orang cakap apa kau nak, wahai malaikat, ambil dia masuk neraka. Campak neraka macam tu je, free, tak ada nak ambil benda lain. Tak tanya lagi benda lain, tanya itu je. Tak tanya lagi berkenaan dengan solat dia, tak tanya benda lain. Allah tak tanya apa pun dia dapat tadi. Kemudian yang kedua, orang alim ataupun orang qari Quran, yang belajar ilmu macam kami yang ustaz ni, ataupun orang yang qari Quran, hafal Quran, pun sama juga Allah Ta'ala berikan. Pasal semua kita dapat buat ni sebab kurniaan Allah Ta'ala. Jangan kita salah faham, kita ingat kita ni pasal effort kita buat. Tak. Ada orang buat effort lagi teruk, kan, belajar tak pandai-pandai. Ada juga yang berapa tahun belajar hum, tak tera. Ada orang belajar sekejap je dah pandai, contohnya. Jadi kadang-kadang effort kita buat banyak, tapi Allah Ta'ala beri ilmu sikit. Ada orang tu buat effort sikit, Allah Ta'ala beri ilmu banyak. Dan ada orang nak pergi belajar, tak ada siapa nak tanggung dia. Ada orang nak belajar, tak nak belajar, orang tanggung dia.
Faham tak? Jadi konsep ni maksud dia, kita dapat ilmu pun Allah Ta'ala aturkan. Bila dia tanya pada orang yang alim, atau qari Quran tadi, tanya pada dia oleh Allah Ta'ala, ini betul tak ini kau dapat? Dia kata betul. Allah kata, kenapa kau buat macam tu? Kenapa kau habiskan masa menghafal, mengkaji, belajar, menyampaikan ilmu dan sebagainya? Dia kata, ya Allah, aku belajar kerana-Mu. Aku mengajar kerana-Mu. Aku baca Quran tu, hafal Quran kerana-Mu. Allah kata, bohong. Bahkan kau belajar dan mengajar supaya orang kata kau ni alim. Belajar supaya orang puji kita. Dan kau baca Quran dengan sedap supaya orang kata kau qari. Dan orang dah cakap kau nak, wahai malaikat, ambil masuk neraka. The same goes to orang yang terakhir, itu orang yang banyak bersedekah. Dia cakap kerana Allah Ta'ala, Allah kata bohong supaya orang kata kau ni pemurah. So konsep ni, boleh tengok konsep ini dan konsep masalah apa? Ujian amalan terbaik. Sama kita. Orang tu tua ke muda, umur panjang, umur pendek, semua sama. Tak ada beza. Warna kulit, bangsa, kedudukan. Jadi akan jadi matlamat dia apa? Satu je. Tapi kadang-kadang kita ikut akal kita, hanya dengar cerita orang, orang cakap, ustaz kata, dan akan pecah 3-4. Kalau kita duduk dengan orang yang belajar ilmu agama, dia akan kata kita apa? Untuk menjadi khalifah di muka bumi. Betul? Okey. Kalau kita duduk di bawah orang yang contoh macam ahli sains fizik, kimia, biologi yang apa? Barat punya, dia kata kita untuk menjaga alam bagi generasi akan datang. Jaga alam untuk generasi akan datang. Prolong the life of the earth. Itu sebab jangan musnahkan nanti anak kita nampak gajah, dia kata. Nampak gajah dalam buku je. Kenapa tak? Dia the way of thinking tadi akan diajar pada generasi berikutnya. So kita itu kan jadi mindset kita. Akan jadi mindset kita bahawa itulah dia matlamat hidup kita. Sedangkan matlamat hidup kita yang asal apa tak kita? Untuk uji je. Itu sebab kenapa kita kena tahu, kita akan kena redha. Baik ke buruk kita dapat redha, belajar redha. Ya. Surah Az-Zariyat. Benda tu kisah tu benar. Tapi masalah sekarang ni cara apply ibadah tadi macam mana? Macam ni, kita redha tu lah ibadah. Kita redha ni adalah ibadah. Masalah ibadah tadi macam ni. Ibadah tadi general lah. Bukan masalah pengabdian diri sembah saja. Semua maksud dia macam ni. Dalam seorang Muslim, hidup dia, mati dia, berjalan dia, bercakap dia, itu ibadah. Maksud dia redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Ibadah. Redha. Allah Ta'ala berikan dia baik ke buruk. Itu sepatutnya kena ada pada dia. Dia tahu dia sedang diuji. Yang konsep berkenaan ibadah tadi hanya worship. Kan Allah Ta'ala tak berikan kita banyak benda sebenarnya. Benda yang sungguh-sungguh dia bagi pada kita, bentuk bentuk ibadat khusus yang dia ajar pada kita sikit je. Solat, puasa, zakat, haji, ada. Yang lain tak ada. Yang lain contoh zikir, terpulang, nak baca banyak mana, bentuk apa silakan. Kemudian dia kata bersedekah. Sedekahlah cara apa? Nampak? General. Mana hatta bila kita bagi makan anak bini kita pun kira sedekah. Kira sedekah, kira amal kebajikan. Nampak tak? Jadi bentuk itu general. Semua jadi ibadah. Kalau kerana Allah, yang bezakan ibadat kita adalah apa? Niat. Yang beza niat, adat dengan ibadat adalah niat. So konsep, bila saya kata tadi kan, belakang kata, tutup telinga kan. Tak boleh, sebab apa tahu? First thing first, macam ni kita belajar, kita tahu, oh, ustaz ni pun diuji, aku diuji, dia diuji, semua diuji. So everybody is actually being test. Sebab kalau ada orang kata, tak sempat nak beribadat. Tak, ada orang tak boleh. Sebab apa? Sebab manusia ni kan, kita duduk dalam jabatan, bekerja dan sebagainya, dapat kerja kerani je, okey. Tak. Kena nak upgrade juga kan gaji. Kalau bagi RM50 sepanjang sejam je gaji kita, sepanjang kehidupan kita, kita tak nak. Kita nak upgrade. Tapi bila ilmu agama, kita stop kat situ. Mana boleh. Peningkatan dalam amal akan berlaku bila kita makin tahu. Makin tahu janji Rasulullah tu, Rasulullah SAW janjikan untuk sekian. Nabi terangkan pada para sahabat untuk mengenalkan manusia sampai dia yakin. Sampai para sahabat kata apa? Kalau disingkap kepada kami hijab, tak bertambah keyakinan kami pun. Macam tu sekali mereka kenal apa Allah Ta'ala punya sifat melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sampai dia kata kalau hijab tu dibuka, tak bertambah keyakinan kami sedikit pun. Sama je. Macam lah, saya duduk belakang pintu, akak kenal saya. Saya kata Assalamualaikum. Akak was-was ke saya lagi dah? Tak ada. Ustaz tu bulat, muka macam ni. Tak ada benda macam ni. Tadi macam buka, oh ini ke rupa dia kan. Kalau biasa dengar suara je, tengok muka, oh lain rupanya orang ni. Dan kita akan ada perbezaan. Tak, tapi bila kita dah tahu description asal, kita tak kisah dah, buka ke tutup sama je. Faham tak? Maksud dia sekarang ni ilmu tu kena ada. Tak boleh kita kata limited to that point. Sebab manusia ni akan sentiasa diuji. So cara ujian tu datang, dia kena lawan balik, counter balik dengan ilmu. Kalau dia kata dia tinggalkan tanpa ilmu, dan dia akan lari kepada apa? Khurafat dan tahyul. So bahaya. Dan maka kita baca dalam surah Al-A'raf ayat 179 yang dibincangkan juga dalam pendahuluan hari itu, kan bila orang tu batalkan panca indera pendengaran penglihatan, itu adalah sifat ahli neraka yang paling ramai. Contoh dalam Al-Quran Allah kata
Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins. Demi sesungguhnya kami telah siapkan untuk neraka jahanam ini banyak jin dan manusia yang perangai dia lahum qulub, mereka ada hati, ada akal. La yafqahuna biha, mereka tak memahami dengan akal mereka. Tak nak faham, tak nak faham. Walahum a'yun, mereka ada mata. La yubsiruna, mereka tak melihat dengan mata mereka. Walahum adhan, mereka tak ada telinga. Mereka ada telinga. La yasma'una, mereka tak mendengar dengan telinga mereka. Maksud dia alat belajar cukup dah, tapi tak nak gunakan. Macam itulah, ignore, jangan tahu. Kan baik dia kata. Tak tahu apa? Ulaika kal an'am. Ini ahli neraka paling ramai. Jin macam tu, manusia macam tu. Balhum adall, mereka lebih sesat. Ulaika humul ghafilun, mereka telah orang-orang yang lalai. Maksud dia dalam secara asasnya, bila akak tengok macam tu, tak boleh untuk seorang tu kata cukup memadai ilmu dia pada benda berkenaan. Tak, ilmu tak pernah cukup. Mana pernah luas ilmu kita sampai tahap kita akan sentiasa apa? Statik. Bahkan kita akan naik turun. Nak naikkan balik kena belajar. Kena iman kita naik turun. Ada masa kita naik, ada masa kita turun. Ada masa kita dengar ceramah ustaz cerita menangis-nangis, jijik-jijik mata. Balik dari rumah lepas ni tak nak dah buat jahat. Tak nak dah tengok cerita Korea. Masih berbiasa kan. Nak hafal Quran dia kata. Contohnya lah. Tapi lepas tu balik rumah, jadi balik. Lepas tu nak kena upgrade balik iman tadi macam mana? Dengar lagi, belajar lagi, so dia angkat balik semula. Mana rindu kita pada syurga kalau kita tak belajar dengan hadis Nabi SAW. Kita dengar syurga saja, tapi kita belajar dengan hadis Nabi. Nabi kata labinatun min zahab wa labinatun fiddah. Mana bata-bata syurga tu nanti bangunan dia daripada emas dan perak. Bata daripada emas, bata daripada perak, tanah daripada sekian. Dia sebut sifat berkenaan, hati kita rindu nak pergi. Tapi kalau tak belajar, macam mana kita dengar syurga-syurga lah. Dia akan jadi kurang sikit. Kan orang yang tahu, contoh macam ni lah. Bila orang tu kata, saya bagi awak handphone. Nak? Dia kata nak. Okay, tolong buat kerja sekian-sekian. Handphone apa Agaknya Nokia 3310. Kita dan kepala kita. Tapi kita tahu apa benda dijanjikan, kita akan malas nak buat kerja. Tapi katakanlah dia kata, saya jadi bagi awak Samsung Galaxy S4. Yang terbaru sekali kan, latest. Macam mana semangat dia kerja? Sebab dia tahu tak? Dia tahu apa benda yang dia sedang kejar. Tak tahu apa yang sedang dijanjikan, dia akan berubah tak perangai dia? Yes, certainly dia akan berubah. Tu beza ilmu tadi. Ilmu tadi akan bezakan di antara seorang yang beriman dengan betul, iman dia cukup, dengan orang yang iman dia ikut-ikutan, yang kita kata kena banjir datang, dia hilang. Tu bahaya dia. Pasal ilmu ni tadi adalah batasan sebenar. Kalau dia kata orang tu, nanti kita akan belajar insya-Allah. Benda berkaitan tajuk orang yang datang waswas ni kan, datang sini ni, dia hilang. Dia tak ada dah. Kalau ikut macam dalang. Orang arus perdana pergi kanan, di kanan. Arus perdana pergi kiri, pergi kiri. Tak pernah benda tu berdasar pada kenapa Nabi sabda, kenapa Allah Ta'ala firmankan. Ini kan macam tu. Macam masyarakat kita Melayu zaman dahulu kan, kita kata beramal dengan apa, mandi safar dan sebagainya. Kan nazar kat kubur, kan gantung tangkal-tangkal, ikat-ikat benda untuk budak-budak kecil kan, tak nak bagi demam panas, ikat tangkal. Ini biasa dia buat. Dia kata ikhtiar. Bomoh tu baca ayat Quran juga, dia kata. Dia jampi pun ayat Quran juga. Usaha. Tu masalah dia, usaha dia tak betul. Contoh macam kita, kalau kita lapar, ya Allah aku lapar. Lepas tu kita diam tengok beras tu. Lepas tu kita semayang, hajat, dua rakaat. Lepas tu buka periuk. Tak masak lagi. Allahu Akbar. Semayang lagi. Apa hal? Betul tak tally tak usaha tadi dengan benda? Tak kena lah. Macam dengan masalah kita, anak kita. Kalau kita tak nak disihir dan sebagainya, kita istiazahkan untuk dia. Macam doa Maryam untuk anak dia. U'iduha wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku lindungkan dia kepada Allah Ta'ala daripada syaitan dia rejam. Dan anak zuriat dia sekali. Doakan, doa itu yang menyebabkan dia selamat. Bukannya tangkal itu. Usaha kena betul. Bila time contoh macam orang tikam kita dengan pisau, jangan kita ambil pensel. Maksudnya kita kena betul lah, lari lah, elakkan diri ke, pakai baju besi pun betul. Mana kena dengan teli dengan kerja tadi. Orang pakai senapang, kita pakai serban. Apa pasal? Ini kena ambil ijazah serban ni. Serban ni akan melindungi anda. Kan salah nama dia. Usaha tadi dia betul dengan cara masak nasi kan, lapar qadar Allah. Ada orang makan tak kenyang. Ada makan tak makan kenyang. Seharian dia buat kerja tak ingat langsung makan. Ada orang tak makan, makan banyak tak kenyang-kenyang. Kejap-kejap makan. Okey. Maksud dia bila lapar dan kenyang tu qadar Allah Taala. Nak hilangkan qadar tadi tu ikut apa? Ikut cara dia. Maksud dia macam ni. Macam kita tadi nasi. Kalau kita kata nasi tu nak masak kena ada air, kena ada api. Nak rendam saja boleh, makanlah. Kan tunggu kita kembang. Berapa hari baru kembang beras? Kalau beras kita kembang rendam lama, dia jadi nasi tak agak? Tak Maggi lembut. Maggi kalau kita rendam lama lembut apa? Betul. Saya buat.
Tak payah air panas pun. Budak-budak asrama biasa buat. Dia letak lagi tu, letak dalam bekas, biar lama. Tak payah ni, kembang lah, kembang. Beras tak ada beras tak ada, okay. Beras tak ada tak apa. Okay. Nak masak beras tu kena ada api, kena ada air. Kalau benda tu sebab tadi kita ambil, dan tak logik lah kita buat. Letak, contohnya macam kita letak dalam nasi je. Nasi beras tu, kita letak je dia dalam bekas tu, dia letak atas api. Lepas tu dia semayang hajat. Salah lah. Tunggu lah, nanti kalau Allah Ta'ala nak datangkan air daripada udara ni, ada hidrogen dan oksigen, boleh masuk bantu beras masak. Logik akalnya betul. Tapi masalahnya apa? Allah Ta'ala tak jadikan macam tu. Ataupun letak air, tak letak api. Terus semayang hajat. Mungkin haba datang, Allah Ta'ala datang dari luar, masak nasi. Janganlah macam tu. Maksudnya asbab betul. Tapi pasal tak? Mana pegangan orang-orang terdahulu tadi hanya hilang dengan sebab apa? Ilmu. Dia belajar hadis Nabi kata tak ada, dan barulah diorang boleh tolak. Maksudnya dengan kita belajar baru kita boleh tahu benda ni salah atau betul. So kenapa ilmu itu adalah asas. Kalau sesiapa meninggalkan ilmu, maka the first, macam kita kata, the first tanda jahiliah tak nak belajar. The first tanda pemikiran Islam ni, ilmu itu adalah sebagai tanda dia. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, kena faham dalam mazhab Syafi'i, beramal tanpa ilmu, amalan anda tertolak. Dalam mazhab Syafi'i, beramal tanpa ilmu, amalan anda tertolak. Rejected, tak diterima. Nah, kalau anda kata, siapa orang tu kata? Tak. Dalam mazhab Syafi'i bukan yang tu. Taklid yang bincangkan dalam masalah ni, taklid akidah. Taklid dan ibadah tak boleh, dia kata. Kena belajar, kena tahu kenapa Nabi, kenapa kita buat wuduk, kenapa kita sekian. Bukannya sebab ustaz kata. Tak, kena tahu Allah Ta'ala firman apa. So, kita hilang masalah bergantung dengan ustaz. Ustaz kadang kena tangkap basah juga. Kan ustaz kena jadi sesat dan sebagainya. Ada timur tajuk. Ahli agama ni yang bertopengkan agama. Kadang bukan ustaz pun, nama je panggil ustaz. Tapi dia kononnya begini. Tapi dia mengajarkan itu. Orang refer pada nama dia. So, ini lepas berlaku kes apa-apa, dia habis, kita punya ilmu pun habis rosak. Tapi kalau kita balik pada Allah Ta'ala dan Rasulnya, ustaz tu mati ke tak mati ke, apa jadi pada dia tak menjadi masalah pada kita. Pasal apa? Ilmu itu tetap dengan nas. Faham? Dan kita bukan ikut dia. Ustaz tu kerja dia bawa orang jumpa, sampai kepada Allah Ta'ala dengan cara jalan Al-Quran dan Sunnah. So kenapa kita kata apa jadi pada ustaz tu tak menjadi masalah pada kita. Yang penting apa dia ajarkan tadi, sampai kepada Allah Ta'ala Rasul ke tidak. Faham? Okey. Ya. Semua sekali. Tak, pasal ayat surah Al-A'raf 179 tu kata banyak jin dan manusia masuk neraka yang sebab itu. Dan bila kita perhatikan balik, betul. Pasal kita kata, kan saya pernah bagi cerita tu berkenaan dengan seorang akak ni, kan dia bapa dia Sami. Saya cerita tu, akak nama Kak Sarah. Dia ni, kakak ni dia datang ke Yaman belajar agama. Dia pernah duduk kat pondok sekian. Pada sekali dia pindah, suami dia jual harta sebagainya, pergi ke Yaman. Duduk di Yaman dengan anak-anak dia belajar. Dah balik Malaysia dah. Hari tu dia balik Malaysia, dia telefon saya tak lupa nak share nombor dia. Kalau kata ada masa, saya bawa dia atas ni, insya-Allah, untuk bagi dia ceritakan pengalaman dia. Tapi cerita balik dia pasal kebetulan ketika datang ke Yaman, dia disoal oleh orang televisyen lah, Temu Ramah. Diorang ada buat satu rancangan Tariq Ilal Huda, jalan menuju hidayah. Dalam rancangan tersebut, diorang Temu Ramah dia macam dia masuk Islam. Adalah orang Norway, ada orang Perancis. Dia tanya, jadi akak ni sampai Yaman, mana kita cakap Arab. Jadi dia punya recording dia buat berkenaan dengan Temu Ramah tu, dia bagi pada Persatuan Pelajar, kami terjemahkan pada bahasa Arab. Jadi saya tukang tulis balik. Dia tulis balik. Antara cerita, ni cerita dia kata, saya dahulu, ni dia cakap sendiri. Saya dulu, bapak saya dulu Sami, dia kata. Bapak saya buat patung, masukkan nyawa dalam patung. Diorang ada buat upacara, lepas buat patung. Batu patung tadi kena datang daripada India, bukan buat di Malaysia. Terlebih patung-patung sesuka hati. Batu tu khas datang daripada sana. Ada tempat sacred, tanah suci diorang. So jadi batu tu diambil, dibuat patung, kemudian dipanggil sana, kemudian dibuat upacara. So jadi budak akak ni ketika dia kecil, umur bawah 5-6 tahun macam tu, dia cakap pada bapak dia kata, bapak buat Tuhan, bapak masuk nyawa dan Tuhan. Kenapa bapak sembah Tuhan? Kan bapak lagi baik dari Tuhan. Kalau kita tanya macam ni kan, dia bijak ke tidak? Bijak kan persoalan tadi. Kalau kita tanya semua orang India yang kita kata orang Hindu yang menyembah berhala, kalau tanya diri dia balik, berhala tadi tidak mendengar, tidak bercakap, di baling batu pecah-pecah, kenapa minta dengan dia? Maka sebahagian yang diorang bila dia serving kan, dia bagi pada berhala tadi supaya dia dapat makanan juga. Ini abang saya pernah tanya. Ada orang tu, ada kawan dia pergi India untuk sibuk bawa makanan daripada berhala kan. Dia kata kita bagi pada dia, so nanti dia bagi pada kita balik. Lepas tu abang saya kata,
Yang korang bagi pada dia buat apa? Dia tak boleh cari makan, asal kau minta dengan dia. Lepas tu dia kata, saya pun tak ada fikir. Dia pergi naik, pergi kat kuil tu, dia bercakap, dia orang beramai-ramai bercakap dengan Sami tu. Sami tu muda turun balik jumpa dengan abang saya. Apa awak cakap macam ni? Nampak tak? Benda tu tadi memang dia tak boleh jawab. Memang tak boleh jawab. Lagi kaedah akal dia mana pada bukan Islam pun benda tu berjalan. Sebab kenapa Muslim atau tidak anda sedang diuji. Jangan perasan macam tu, diorang ahli neraka, kita ahli syurga. Soalan anda belajar tak? Kalau tak belajar, anda dan mereka sama. Tak ada beza. Pakai banyak orang Islam tinggalkan arahan Allah Ta'ala kerana kejahilan. Bercakap sesuka hati, kami lepas cakap je. Apa benda ni Allah Ta'ala tak suruh, Allah Ta'ala sekian. Dia tak tahu pun. Menunjukkan bahawa benda ni tadi, kedudukan dia dengan Hindu tadi sama. Sebab kakak tadi dia cakap macam tu pada bapak dia kata apa? Jangan tanya lagi. Dan dia diam, dia kata dia diam. Lepas tu, sampailah bapak dia mati, sampai dia masuk ni dan dia jadi jururawat pakar. Lepas tu dia masuk Islam. Mana dia lepas dia ni baru masuk Islam. Menunjukkan bahawa tajuk dia adalah memang benda ni tadi ujian pada semua. Sebab saya dulu ada seorang budak, dia ni korang researcher dekat UM. Lepas dia ikat, saya tak tahu ikat dari mana. Dia kata dia ni research lah, buat research. Budak yang bawa datang jumpa saya tu budak Melayu lah. Bawa budak ni, India ni, jumpa saya kat Kota Damansara. Kami makan dan sebagainya. Kemudian sembang, dia nak tanya banyak soalan. Saya tanya lah. Ketika persoalan tu timbul, budak ni rupanya dia bukan Islam betul. Dia cuma cari jalan supaya orang Hindu tak tinggalkan Hindu. Sebab nak kata Islam ni sama dengan Hindu. Dia kata macam Krishna, Rama dan sebagainya tu, semua nama-nama dewa diorang tu sebenarnya kena dengan Nabi dan Islam. So Muhammad is actually just another one. So sama aja dia kata. Nak cakap macam tu asalnya. Jadi bila duduk dengan saya dia minta bahan. Saya kata datanglah nanti saya bagi. Tapi last sekali saya lupa nak bagi. Sampai sekarang, sampai akhir saya jumpa dengan budak-budak yang kenal dia yang bawa jumpa saya tu, semua kata dia sebenarnya dah tukar jadi Hindu balik. Okay. Tapi cerita dia ketika dia bincang saya dengan dia, dia kata, adakah Tuhan buat lawak, dia kata. Dia cakap bahasa Inggeris. Dia kata 1 bilion manusia di India lahir dan keadaan menyembah berhala, dia kata. Jadi Tuhan sengaja buat jadi orang ni masuk neraka ke? Saya kata tak. Saya ceritakan kisah kakak tadi. Saya kata dengan dia ni, sekarang ni Muslim ni pun boleh masuk neraka. Kalau munafik, kalau seorang Muslim tapi munafik, Muslim tapi munafik, menzahirkan Islam tapi dalaman di kufur, tetap masuk neraka. Saya kata ada masalah. Semua orang boleh masuk neraka dengan sebab benda berkenaan. Saya kata dengan dia. Dia bati hujah lah. Sampai last kali dia kata, bila dia cakap macam ni, saya kata macam ni. In the end dia kata, why are you so protective about God? Dia kata. Saya kata, saya protektif sangat. Mana saya jaga sungguh. Mana apa dia masuk, mana ruang dia masuk, saya pangkah kan. So dia kata, jadi dia hilang hujah, dia kata, kenapa protektif sangat? Saya kata, apa salah tak protektif pula? Saya kata, Allah Ta'ala Tuhan, we love him. Kenapa kita tak boleh nak pertahankan dia dari segi masalah ni? Saya kata, kenapa kita persalahkan dia kerana apa yang kita silap? Saya kata, Muslim ke kafir ke anda lahir, saya kata, belum lagi masalah. Pasal apa? Ujian tengah berjalan. Ujian sedang berjalan. Si kafir tadi, si Muslim tadi. Tapi jumlah kafir lagi banyak, jangan pelik. Sebab itu adalah bentuk asal. Kerana dari ahli syurga ni, ratio dia dengan ahli neraka 1,000. 1 in 1,000. Anak Adam, ramai kan, berbilion-bilion. Daripada 1,000 orang, 1 syurga, 99 dalam neraka. Ratio ahli neraka lagi ramai. Termasuk non-Muslim, termasuk munafik, termasuk siapa sekian. Mana yang kekal, 1,000. 1 dalam syurga, 99 dalam neraka. 999 dalam neraka. Ini ratio dia. Tahu, nisbah dia. Jadi syurga ni mahal. Kejarlah kita. Kalau yang kita tahu syurga tu mahalnya, kan, kita akan usaha. Tapi kita rasa murah tu masalah dia. Alah, dah mengucap, lepaslah tu. Pasal masalah tu kita rasa kerana take for granted kita lahir Muslim, kita tak belajar. Salah. Pasal asas dan Islam ni adalah seorang tu kena ada ilmu. Bukan hanya ikut-ikutan semata-mata. Bahkan dia kena menyembah Allah Ta'ala ala basirah. Di atas keterangan. Di atas keterangan. Bukannya di atas apa? Di atas ikut-ikutan. Mana asal mula ketika jahil, belajar dan ikut follow tu tak apa. Tapi lepas tu upgrade lah. Takkan sampai bila ilmu kita macam tu. Kalau kita dari kecil belajar ABC je, tak belajar berkenaan sentence, past continuous, past perfect lah, benda kan, belit bilik saya kan. Kalau tak belajar benda berkenaan kan, ilmu kita takat apa ABC je. Setiap kali jumpa, bahasa Inggeris pandai. Apa benda? Baba, Black Sheep, Have You Any Wool, dia nyanyi lagu tu je. Every time kita tanya dia bahasa Inggeris, dia nyanyi lagu tu. Kita kata apa? Orang ni masalah.
Kan itu dah masalah ilmu bahasa. Ilmu agama macam tu juga, kecil sampai besar. Rukun wuduk 6 perkara. Tengok sekian. Tanya datang mana? Entah tak tahu. Ustaz kata dah macam tu. Kena belajarlah. Ia datang dari Quran. Kenapa niat tu penting? Kerana Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata innamal a'malu binniyat. Mana amalan hakiki dengan niat. Nabi beri contoh, kalau orang itu hijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka dia dapat Allah dan Rasulnya. Orang itu hijrah kerana dunia, maka dia akan dapat dunia tadi. Maka hijrah kepada benda berkenaan. Masa rosak. Mana hijrah tu dia rosak dengan sebab apa? Niat yang salah. Apa lagi ibadat-ibadat yang lain. So niat kena ada. Lepas tu basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Ambil mana? Surah Al-Ma'idah ayat ke-6. Maksudnya kita tahu sebab apa Allah Ta'ala perintahkan. Dan bila kita buat amal tadi, kita tahu ia daripada perintah Tuhan. Baru kita kata sacred, kita rasa benda tu suci, mulia. Tapi bila kita dengar ustaz kita, kita tengok ustaz tu lah gayam. Itu macam jadi kita akan ilmu tu hilang, tahu tak? Tak ada nilai. Tapi sekarang ni bila tanpa ustaz tadi, ustaz tu hilang ke mati ke apa sebagainya pun, apa jadi? Kita akan apa? Tetap kepada Allah Ta'ala. Takkan jadi ke mana-mana dah. Dan yang kita pening kepala pula. Tapi guru tu tadi dah tersilap. Guru tersilap tapi Allah Ta'ala memang boleh bantu agama ini dengan orang yang jahat. Macam dalam hadis Nabi SAW bila ada orang mati syahid dalam peperangan kan, Nabi kata dia ni tak masuk syurga. Pasal apa? Dia bunuh diri. Lepas tu orang macam pening kepala macam, dan jadi Nabi kata dalam hadis Nabi suruh apa? Sahabat seru. Sungguhnya tidak akan masuk syurga orang melainkan orang mukmin, dan Allah Ta'ala akan bantu agama ini dengan orang yang jahat. Kalau ada orang jahat, sini jahat, akan mungkin kata ahli neraka. Tapi apa? Dia ni akan bantu agama Islam. Dengan sebab dia lah Islam akan tersebar. Dengan sebab dia lah Islam ni akan dimenangkan. Itu tak pelik. So ini Islam dikata bukan macam maksud dia orang tu jahat tapi dia buat kerja baik dalam Islam, maka dia dikira bagus. Tak ada. Macam Ustaz Yunus cerita apa, Syekh Bila Bilip kot, dia cerita berkenaan dengan apa, ada orang dekat US nyaga dadah kan, Muslim nyaga dadah, tapi dalam sambil nyaga dadah dia dakwah Islam. Lepas tu penyaga dadah ikut dia masuk Islam. Kita tak tengok dia tau, kita tengok apa pun dia sampai dia. Maksud dia bukan kerjaya dia tu kita ikut. Faham tak? Nak lepas ni menjaga dadah tu berdakwah Islam. Faham? So konsep ilmu ini tidak bukan benda main, benda kritikal. Pasal kalau kata ahli neraka masuk neraka sebab tak tempat abaikan ilmu, dan umat Islam ilmu itu diagungkan, diangkat kedudukan, dicela kejahilan, diperingatkan jangan jahil. Jangan kita terus jahil. Tak tahu bertanya. Jangan kita diamkan. Yang mula-mula turun dari Al-Quran Al-Azim adalah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Sedangkan Rasulullah tak boleh membaca, tapi disuruh supaya sampaikan bahawa bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan. Khalaqal insana min 'alaq, menjadikan manusia daripada gumpalan darah. Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang lebih mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang ajarkan manusia apa yang dia tidak tahu. Yang sekarang ni kalau kata kita belajar apa sekalipun, semua mesti mula dengan pen. Bila orang buat komputer pun mesti tu dengan pen. Tengok formula pun dengan pen. Mana ada benda tak pakai pen? Kan? Kita kata mana ada benda? Kita kata oh sekarang pakai komputer. Komputer tu nak buat kena pakai pen. Betul tak? Program tu sebelum tu dia sketch, kena sketch luar. Bukan main tu type je. Nak type pun benda tu dia tak ada pen. Yang mana alam bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam, yang ajar manusia apa yang dia tidak ketahui. Jadi itu tajuk dia. Mana kemuliaan perkara pertama yang disebut dalam Islam adalah apa? Ilmu. Dia berbeza dengan apa? Kristian ya. Dalam Kristianiti dia ilmu ini adalah kesalahan. Dosa. Dia dosa. Pasal actually the first sin yang dibuat oleh Adam AS, kalau tengok dalam contoh macam dalam apa yang disebut berkenaan dengan okey. Contoh dalam ni dalam Old Testament, dalam Genesis chapter 2. Okey. Dalam chapter 2 ni kan, contoh dalam chapter 2 mana entah. Ni. Dalam 2:16 2:17 lebih kurang. Okey. Tak. 2:16. Apa dia kata? And the Lord God commanded the man saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat. Ini masalah bahasa apa? Bahasa lama sikit yang macam apa? Dipakai oleh oleh Shakespeare dalam buat cerita apa? Romeo and Juliet. Tau tite tu kan. Jadi yang ni dia kata mana dalam tajuk ni dia kata Tuhan kata pada manusia, maka daripada mana-mana pokok dalam syurga ni kau boleh makan. But tapi of the tree of knowledge. Pokok apa?
ilmu pengetahuan of good and evil, mengenai baik dan buruk. Thou shall not eat of it. Kau jangan makan daripada dia. For in the day thou shall eat, okay, kerana kalau kau hari kau makan dia, it is day of thou shall surely die. Engkau pasti akan mati. Maksud dia pokok tu pokok apa? Pokok ilmu. Dan kita buat ke depan sikit kan. Kalau ke depan sikit lagi, dia kata ketika iblis ajak kan, dia kata ni dalam chapter 3 dia kata apa? Okey, dia kata 35, dia kata forgot those does know that the day ye eat thereof, makan buah tu, then your eyes shall be open and ye shall be as God, knowing good and evil. Actually bagus tak tahu baik dan buruk? Tapi ini kesalahan pertama Adam. Ilmu adalah kesalahan pertama Adam dalam apa? Dalam Bible. Kita Islam tak, kesalahan pertama Adam AS adalah langgar perintah Allah Ta'ala. Itu je. Allah Ta'ala uji dengan pokok berkenaan, bukan masalah untuk tahu baik dan buruk. Pasal Allah Ta'ala berikan dia ilmu sebelum daripada dia ditinggalkan dengan isteri dalam pokok berkenaan dalam syurga dan berlaku makan tu. Pasal malaikat sujud pada dia sebab dia dijadikan. Allah Ta'ala ajarkan dia nama-nama benda sebaik saja dia dijadikan. Mana masuk dalam syurga, Allah Ta'ala kata, kalau ikut sequence bacaan kisah Adam AS, mana dia jadi, diajarkan dia nama-nama benda, ditunjukkan dia lebih hebat daripada malaikat dengan soal jawab tu tentang benda-benda berkenaan. Kemudian malaikat sujud pada Adam. Kemudian iblis tak nak sujud. Kemudian Allah Ta'ala masukkan dalam syurga dan Allah Ta'ala kata dengan dia, tinggalkan kau dan isteri kau, makan apa yang ada di syurga, suka hati kamu. Maksudnya lepas tu berlaku. Maksudnya Adam dah ada ilmu. Adam telah ada ilmu. Dan ini juga yang menunjukkan bahawa kalau ada orang kata bahawa manusia ni kita panggil apa? Primitif, tak ada ilmu ketika datang ke dunia ni, salah. Yang lahir betul. Yang Adam sendiri ketika turun ke bumi telah pun pandai. Dia bukan jahil, bukan turun tu je. Tak ada. Pasal dia datang dalam syurga boleh sembang dengan malaikat. Sewel ke apa? Kan ini ada orang dia salah faham. Dia tengok kan. Lepas tu ada orang kata, tapi ustaz, macam mana dengan orang-orang yang dalam gua-gua tu? Saya kata simple je. Ada anak cucu Adam ni, kita tersesat masuk hutan. Kan tak jumpa jalan balik. Lepas tu tak tahu benda kan, dia lost contact. Kalau kita anak kita tak bagi cakap kita, dia tak tahu benda kita buat ni. Dia perlu kepada contoh. Kalau tersesat ada 2-3 orang kan, dia masuk hutan tak jumpa jalan balik, beranak pinak kat situ, itu dah cerita dia, apa masalah kan? Kan tak simple kan? Kenapa tak boleh buat macam tu? Kenapa dia kata diorang ni adalah berbulu lah, sekian lah, kan gitu cakap, faham? Kan? Adam turun tu bercakap, Adam turun tu dan syurga tu sembang dah, turun bawah pun sembang lagi. Apa hal? Dia datang kita macam dah bayangkan manusia ni datang primitif, datang berbulu dan sebagainya. Ngarut je. Faham? Jadi konsep dia faham. Islam ajar kita dah ada ilmu. Berilmu bukannya datang dengan cara berkenaan. Kerana ini Allah Ta'ala memuliakan ahli ilmu dan mengangkat mereka ke atas orang lain serta meninggikan darjat kedudukan mereka. Lalu dia berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mengangkat Allah Ta'ala orang-orang beriman di kalangan kamu dan juga orang yang berikan ilmu beberapa darjat. Ada ilmu dan Allah Ta'ala akan angkat. Tapi bukan kita angkat diri sendiri. Jangan kejar title ulama'. Benda ni bukan dikejar. Allah Ta'ala nak angkat, Allah Ta'ala angkat. Berapa ramai orang yang kita tengok, kita ada jumpa orang ni, dia belajar berkenaan dengan tajuk-tajuk agama, tapi bila sampai peringkat Allah tak nak bagi orang ikut dia, tak ikut lah kan. Keluar PhD daripada island lah kan, bahagian pengajian Islam. Tapi sampai kat Malaysia dengan doktorat dia ada, orang tak pandang. Tak ada yang pandang dia pun. Mana ada macam tu. Ada orang tak ada belajar macam tu, tapi Allah Ta'ala angkat dia pun macam tu juga. So konsep dia, benda ni Allah Ta'ala angkat, bukan kita angkat diri kita sendiri. Kita janji Allah Ta'ala dengan syarat apa? Iman dan juga ilmu. Dan dia Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat ke-9, Allah Ta'ala nyatakan, Qul katakan hai Muhammad, hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Adakah sama orang-orang yang mengetahui? Adakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Dari segi amal, dari segi kerja, dari segi apa? Ketakutan pada Allah Ta'ala dan sebagainya, pasti tidak sama. Bahkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah Ta'ala nyatakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya takut Allah Ta'ala di kalangan hamba-hambanya siapa? Ulama, orang yang berilmu. Orang yang tak berilmu jarang sangat akan takut. Jarang sangat akan takut. Yang berilmu akan takut. Yang kenal Allah Ta'ala akan takut. Yang tahu Allah Ta'ala berkuasa akan berdoa banyak. Siapa yang tak tahu Allah Ta'ala punya apa? Kebesaran, dia akan tinggalkan Allah Ta'ala dalam masalah kesusahan. Jadi bila Allah Ta'ala dia susah, dia tak akan nampak Allah Ta'ala sebagai solution dia. Dia akan nampak macam-macam lah, inilah, itu dan sebagainya. Asbab betul Allah Ta'ala akan datangkan. Tapi masalah pertama, di mana penyelesaian pertama? Pasal kalau kita terjah pada siapa-siapa sahaja kan, kita polis pun kita tak datang cepat kan. Polis kata tayar dia pancit lah,
ataupun tak sampai ke, atau telefon tak ada line ke. Tapi Allah Ta'ala sentiasa ada untuk menyahut seruan kita. Menjawab seruan kita adalah Allah SWT sentiasa. Kalau orang tu faham, maka Allah Ta'ala nombor satu dalam list dia untuk diminta tolong. Tapi kalau dia kata tidak, ada masalah lah. Pasal dia tak kenal Allah Ta'ala dengan sebenar-benar kenal. Bahkan manusia ni kufur. Banyak manusia ni kufur. Sebab apa? Ma qadarullah haqqa qadrihi. Mereka tak nilai Allah Ta'ala dengan sebenar-benar nilaian. Allah ulang dalam Quran 2 kali ayat tu. Dalam surah dalam surah Al-An'am 91, surah Al-Hajj ayat 74. Oh, ini hati kali. Surah Az-Zumar ayat 67. Mana dalam surah Al-An'am 91, dan surah Al-Hajj ayat 74, dan ayat surah Zumar 67. Itu 3 ayat di mana Allah kata, ya manusia ni kufur degil tak dengan cakap apa? Ma qadarullah haqqa qadrihi. Mereka tak tahu Allah Ta'ala boleh utuskan rasul daripada manusia sebab ma qadarullah haqqa qadrihi. Mereka tak nilai Allah Ta'ala dengan sebenar-benar nilaian. Kalau dia nilai Allah Ta'ala dengan sebenar-benar nilaiannya, dia tahu Allah Ta'ala dengan sebenar nilaian sepatutnya, nescaya dia akan takut, dia akan harap, dan dia akan tidak memperkatakan benda-benda yang tak boleh dikatakan. Tapi oleh kerana tak kenal, dia akan cakap macam-macam. Contoh macam orang yang tak tahu tentang masalah doa, kan? Doa kepada Allah Ta'ala ni sama ada Allah Ta'ala nak makbulkan, dimakbulkan. Kalau tidak pun dia simpan, jadikan tolak bala yang kena kepada kita. Bala nak kena, tapi doa kita juga tolak bala yang akan datang. Ataupun Allah Ta'ala jadikan kita ni dapat syafaat pada kiamat dengan doa berkenaan. Orang kalau dia faham benda ni daripada hadis Nabi SAW, dia berdoa, dia akan lapang dada. Dia akan rasa macam tak makbul pun, Alhamdulillah. Daripada bentuk fizikal yang dia nak, tak apa. Kalau dapat, Alhamdulillah. Tak dapat pun, Alhamdulillah, benda tu dah tersimpan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yakin. Dan dia tak rasa dia berjalan. Pasal dia tahu ujian sedang berjalan. Tapi orang yang tak faham, dia kata apa? Gundah gulana. Dia kata macam, kenapalah, doa dah. Bangun sembahyang hajat 40 hari dah. Tak jadi apa-apa pun. Yang pertama, dah ada cara salah. Tapi, dia buatlah benda berkenaan. Lepas tu dia persoal kenapa tak dapat. Sedangkan Allah Ta'ala kan, dia nak beri kita cara yang dia nak. Itu hak dia. Dia Tuhan yang bukannya kena ikut cakap hamba dia. Kan? Dia maha berkuasa, maha kaya, maha bijaksana. Bila dia tahu patut bagi, dia bagi. Bila kita faham benda berkenaan, kita akan open hati kita. Tapi kalau kita tak faham, siap. Mulalah. Lepas tak dapat dengan doa, dia pergi lari jumpa ustaz. Jumpa ustaz tak jaya, dia lari jumpa bomoh Siam. Ya, bomoh Melayu dulu. Tak boleh bomoh Melayu, pergi bomoh Siam. Dia akan mula. Sampaikan kalau orang tu kata letak tangkal lah, letak ni makan, kalau bomoh tu kata letak susu depan rumah, kononnya bagi jin tu masuk makan. Jadi lepas tu tak ada kacau rumah pun dia akan buat. Sebab apa? Sebab desperate. Dia tak tahu bahawa di mana letaknya makbulan Allah Ta'ala, di mana letaknya ujian tadi. Kalau dia faham, dan dia akan lapang dada, dia tak kisah. Dia tahu di sebalik keusahaan ada kesenangan. Dia faham qadar Allah Ta'ala tu macam tu. Jadi Alhamdulillah, tak jadi pun Alhamdulillah. Seorang manusia yang beriman, dia tahu sebenarnya dapat kebaikan, dapat keburukan bukannya tanda Allah Ta'ala benci atau sayang. Faham tak? Kalau kita dapat everything we ask, is actually not the sign that Allah Ta'ala is pleased for us. I love this human. Tak ada. Dia faham benda tu. Pasal kita katakan, kita pernah terangkan dalam surah Al-Fajr. Al-Fajr lah. Contoh Al-Fajr. Ni nak menguatkan lagi berkenaan tajuk apa? Tajuk berkenaan manusia ni datang untuk ujian. Anything anda dapat, baik ke buruk, semua ujian. Jangan kita cepat-cepat nak gelisah, gundah gulana dan sebagainya. Tengok dalam surah Al-Fajr ayat ke 15, 16 dan 17 lah. Okey. Dan ayat berkenaan Allah nyatakan, fa'ammal insan, ada pun manusia ini. Insan ini, idza mabtalahu rabbuhu, bila mana diuji dia ni oleh siapa? Oleh Tuhan dia. Fa akramahu, lalu Tuhan apa? Muliakan dia. Wa na'amah, bagi nikmat macam-macam. Manusia tu akan sangka apa? Fa yaqulu rabbi akraman. Dia kata Tuhan aku muliakan aku, sayang aku. Tuhan aku sayang aku, dia kata. Okey. Tapi nampak perkataan dia? Ibtalahu, uji dia. Sebaliknya pula, wa amma idza mabtalahu, dan bila mana Allah Taala uji dia juga. Bila mana Allah Taala uji juga. Tapi
faqadara alaihi rizqa, tak sikitkan rezeki dia. Dia kata apa? Fa yaqul rabbi ahana, dia kata Tuhan aku hina aku, tak sayang aku. Allah akan jawab apa? Kalla, bukan macam tu. Bukan macam tu. Mana kita kata kita sangka macam tu. Allah Ta'ala kata bukan macam tu. Bukan macam tu dia kata. Tu sebab kenapa kita kata bila kita punya ukuran, kita akan salah. Tapi Allah Ta'ala dah letakkan sini. Kalau kita belajar, dan hati kita akan lapang. Tapi bila kita tak belajar, siap lah. Sebab kenapa ilmu itu syarat pertama. Ilmu itu adalah syarat pertama untuk seorang tu lepas daripada pemikiran-pemikiran yang salah. Surah Al-Fajr 15 ayat 15-16. Al-Fajr 15-16. Baik. Dia kata lagi, dengan bersandar kepada ilmu akan gugurlah setiap khurafat dan dongeng. Dongeng-dongeng kan hilang. Dulu kan kita kata kena suruh hantu kopek dan sebagainya, rupanya kena colik, jual dekat luar negara. Kan? Salahkan ni. Banyak kes. Kan mana sini, budak tak jumpa jalan balik kan, ketakutan duk diam, kita kata hantu suruhkan dia. Kan kita dulu kan macam-macam benda kita ada. Kan ada kencing dalam suwi lah, benda lah kan, macam-macam benda kita berlaku. Ini kita kata khurafat dan dongeng. Dongeng orang, contohnya dulu letak ke apa? Kuda laut kering letak atas bidai pintu. Jin tak masuk, kacau dan sebagainya. Rontang songsang. Rontang songsang. Rontang tu dia akar di sini. Sebelah sini ada akar juga. Dia ciri asalnya macam ni, pokok tu naik, jatuh balik ke tanah. Batang tu akan mula tumbuh balik, lepas tu dia naik atas balik. Lepas tu dia orang kerat macam tu, pak sini kat sini bawa balik macam. Oh, dahsyat lain. Bila pokok tu macam tu, rotan kan macam buluh, duduk kat tanah dia tumbuh lah macam tu. Akar dia keluar untuk sedut nutrien. Dia jatuh macam tu, dia naik terjatuh, jatuh balik, naik atas balik semula. Ketika jatuh tu bentuk melengkung macam tu lah. Dia kata kalau duduk macam tu, nanti kalau orang masuk rumah kita tak boleh keluar. Sebab looping. Betul. Atau dongeng lain. Pernah dengar dongeng kalau minum susu anak putih? Minum soya. Nak anak putih makan minum susu. Kalau dah warna kelabu, bapak kelabu, mak kelabu kan, takkanlah keluar putih. Logik lah, genetically takkanlah keluar macam tu. Kalau keluar, itu aturan Allah Ta'ala. Ada orang tak minum susu pun anak dia putih juga. Faham tak? Masalah ni. Faham tak? Minum apa? Air, kalau dekat belah Afrika, air kadil, Rosel kan? Minum tambah darah. Cuba tanya balik. Darah tu consist of what? Air tu consist of what? Darah kan, hemoglobin dan sebagainya. Itu ros bunga. Tak logik langsung. Apa lagi ya orang Melayu kita? Nampak tak? Kalau punya khurafat tadi kita belajar dan hilang. Bunian, contoh angin ahmar. Sebelum kita belajar berkenaan manusia kenal bahawa stroke itu berlaku sebab ada berlaku blood clot di dalam otak kita, kemudian darah tak sampai. Kadang-kadang benda tu berlaku, kadang-kadang terantuk sikit je jadi. Macam tangan kita langgar macam ni kan, lepas tu merah. Benda tu kat tangan tak apa, kalau kat otak masalah. Sebab bila berlaku blood clot tadi, oksigen dan nutrien tak sampai ke bahagian tertentu, badan kita akan kejang. Dan bahkan saraf kita akan rosak, bahkan sebahagian memori kita akan hilang. Macam gila meroyan, orang pernah cakap gila meroyan kan? Perempuan gila meroyan. Dulu orang kata dah hantu, bukan hantu pun. Perempuan tu darah keluar banyak sangat. Ini ada jadi kes dekat belah Uliam. Seorang cikgu tu. Kakak saya cerita pasal cikgu tu, cikgu sekolah. Dia cikgu ni dia beranak. Kemudian di hospital ketika suami dia datang tu okey, tak ada masalah. Suami dia balik kan sampai kat Uluyam kan, jalan Sungai Tua tu kan, daripada Kampung Nakhoda ke Sungai Tua tu kan lintas kawasan, tak ada line. So jadi hospital try telefon tak dapat. Pasal ketika tu pendarahan berlaku. Diorang tak boleh nak buat kecuali dengan consent daripada suami tadi. Problem dia sampai sejam lebih dan sebagainya, tak boleh buat. In the end, diorang potong rahim. Diorang potong rahim untuk selamatkan nyawa. Tapi tindakan tu lewat menyebabkan apa? Darah banyak sangat keluar. Perempuan tu betul gila. Bagi daripada dia anak dia campak. Sebab apa dia gila? Bukan sebab hantu gigit tengkuk dia. Okey, sebab apa? Bila otak kita tak sampai oksigen dan sebagainya, sel dia akan mati. 3 minit otak kita mati. 3 minit tahan. Tutup lagi 2-3 minit. Kalau dia kata kita seorang tak untrain kan, badan kita tak di-train untuk tahan nafas dan sebagainya. Dulu sebelum saya belajar benda ni, saya suka sangat dengan kawan-kawan ke, dengan adik-adik ke, anak saudara ke, main nafas siapa panjang duduk dalam air. Lepas belajar benda ni, takut saya. Tahu tak? Pasal kita kata, kalau dia kata mati, saya lepas tu aku lupa tu. Kan dan sebagainya kan. Boleh rosak otak, tahu tak? Bila otak boleh rosak. Jadi masalahnya otak rosak sebab oksigen tak sampai, bukan sebab hantu. Lepas kita belajar. Dan macam dekat stroke.
Stroke tadi ada kata angin ahmar datang pada zaman Nabi Sulaiman, dia angin pun merah, ada jin bla bla bla. Kemudian ada baca doa, doa panjang pula tu. Ada orang baca depan Kaabah, ada orang baca sekian. Dongeng. Tak ada kaitan dengan Islam pun. Lepas tu benda tu ada orang tu jaga makan. Tengok tu tonggeng juga, kaki empat-empat ke atas. Baca dah doa angin ahmar, kena juga. Lepas tu benda tadi masalah apa? Masalah kesakitan yang Allah Ta'ala beri pada kita ikut kadar sayang Allah Ta'ala pada kita. Kadang-kadang dia bagi sakit pada kita untuk hapuskan dosa-dosa kita. Mungkin di mata kasar kita nampak kesian orang tu, tapi di dalam dia tak boleh cakap je. Dia gitu, tapi dia benda tadi Allah Ta'ala beri pada dia kafarah bagi dosa-dosa dia. Cuba baca belah situ. Kan kita akan rasa benda tadi sakit itu bukannya semuanya musibah. Ini macam tak sekian, sekian bawa jumpa bomo pun buatlah sekian. Habislah simbahkan air 7 kuala, tak sembuh juga. Besok-besok bomo tu sakit. Kita pun betul kena buatan orang. Masalah macam tu. Ya. Unconfirm. Dia ada doa-doa, kadang Nabi nampak hujan, Nabi doa, ada doa tertentu, tapi saya tak pasti. Mungkin dia muka doa ada kot, tak pasti. Tapi bukan angin ahmar lah. Angin ahmar ni untuk sakit tu, stroke tu. Oh, tak ada. Oh, Allah alam. Ini saya check balik. Ini apa unconfirm. Tapi kita kata tajuk angin ahmar menyebabkan orang stroke, tak ada. Banyak benda, banyak. Saya ada kawan saya tengok depan mata saya. Kan? Dongeng dia apa? Dongeng dia adalah tiap kali orang Melayu ni menyaga, perasan tak? Dia menyaga, mesti biasa ada orang akan gunakan kedai dia, akan hantar nila sihir kedai dia menyebabkan orang tak dapat ramai. Kalau orang teramai maksudnya kedai dia selamat. Kalau orang tak teramai maksudnya kedai tu tadi apa ada jin dan sebagainya kena buat. Sedangkan kadang-kadang masak tak sedap. Betul tak? Dia jual tu kadang-kadang harga mahal. Orang tak datang janganlah marah dulu hantu. Tapi jadi kes kadang ada orang saya jumpa tu. Depan mata saya. Dia mandi, perut dia buncit. Kan badan dia tak atletik lah. Ya, kan kalau kata badan dia lengan dia besar juga tak apa. Ni lengan dia kecil. Kemudian kan perut dia besar. Sekali dia keluar bilik mandi, dia gitu, dia kerak. Dia pusing badan dia. Lepas tu dia kerak kali kedua. Lekat. Allah, dia baring. Saya pandang dia duduk di komputer kata masalah dia. Lepas tu tiba kan sini keluar. Jom kita jumpa Mek. Jumpa Mek adalah seorang makcik yang kononnya boleh buat apa, bomoh yang boleh tolong ni sekian. Bomoh lah, dukun dan sebagainya. Itu sekian. Jadi nak pergi urut. Tu Mek kata, jom pergi sana. Mek kata, betul lah ada buatan orang. Dia tak tengok perut dia buncit dia tu. Tak, dia kalau dia kata dia logik. Tengok, perut buncit, patutlah dia jangan terselioh. Berat sangat, kan? Kalau perempuan tak apalah, dia punya postur badan tak sama macam aku. Contohnya, kan perempuan dia akan jadikan boleh tanggung perut besar. Lelaki tak boleh. Jadi perut pinggang dia sakit, jangan salahkan hantu. Tapi masalah dia salahkan hantu sebut, dia tak tengok perut dia dulu. Cuba tengok perut. Oh, salah perut. Macam itulah. Contoh macam tak boleh tidur malam. Tengok dulu sebab apa. Kalau dia layan televisyen dan sebagainya. Cuba tutup televisyen tu. Dia salahkan. Ini doktor saya tak boleh tidur malam. Dia guna macam buatan orang ke tidak. Apa buatan orang ke tidak? Anda tu dulu tidur betul ke tidak? Bangun tidur pukul apa. Ini tengah layan cerita Korea sampai pukul 3 pagi, 4 pagi. Kemudian, kenapalah aku ni tak boleh tidur malam je? Nampak tak? So kadang-kadang tak logik. Dongeng. Datang dongeng-dongeng. Anak tak dengar cakap, dia kata ada hantu dan sebagainya. Kadang-kadang tinggalkan anak memanjang. Kan kadang kita kata benda macam ni berlaku. Mana anak-anak ni kadang dia buat perangai tak senonoh tu ke apa? Dia protes. Mak kerja, babah kerja dan sebagainya. So dia tunjukkan apa cara nakkan perhatian. Itu berlaku dalam psikologi, betul. Bila anak terjaga oleh mak dia sikit jinak. Sikit jinak banding dengan anak yang dijaga oleh orang lain. Datang dia kata mek jaga. Tiba-tiba anak tu kata nampak hantu. Rupanya mek ajak dia tengok cerita bawang putih bawang kelabu. Kan? Jadi dia tengok cerita tu macam, dia pari-pari. Dia pun bayang, pari-pari. Kan pari-pari. So start imagining dan sebagainya. Situ punca dia. Bukan masalah lain, bukan anda hantu gigit. Tapi dongeng tadi hilang bila kita belajar. Bila kita belajar, oh ya ke? Buat ke incorporation. Saya dapat kakak saya cerita. Anak dia lelaki 7 orang. Sebab lelaki 7 orang ni, angkat kan? 7 orang, bayang macam mana kat rumah. Okay, faham? So, kalau ada lelaki seorang, 2 orang pun bayangkan. 7 orang bayangkan, anak lelaki dia. Okay. Dia kata sini, bila start dia letak je anak dia ni, dia ambil orang untuk jaga anak dia. Orang tu masak, dia masak, dia suruh orang jaga. Dia nampak perangai anak lain. Dia untuk tingkap kereta pecah, lampu slide, pintu sliding door pecah, kuali berlubang. Kuali, dia main Beyblade dan kuali tau. Beyblade tu dia main dengan kuali. Kakak tu masak kan, letak ke, tunggu. Air tu tumpah ke bawah. Jangan buat pasal.
Memang dia bawa balik biawak tu di rumah. Dia nampak abang dia beli iguana, dia bawa balik biawak peluk. Lepas tu biawak tu dengan dia, biawak tu tinggi lagi. Rumah dia pening kepala, kata pasal dia letak lentong lah tu, simpan 3-4 hari. Dia tu orang balik buat ular. Tapi cerita sini, budak-budak ni, okey, dia time orang lain jaga lagi teruk daripada dia jaga. Bila time dia bagi orang lain jaga kan, actually dia nampak perangai anak dia macam out of orang kata control sikit. Bila dia jaga balik kan, sikit patah balik, dia normal balik semula. Beza sebenarnya, tu kena fikir. Macam benda ni kan banyak berlaku. Budak ni bukannya, kita kata kadang-kadang kita kata kita bantu orang dengan duit dan sebagainya. Duit satu benda, kita bagi macam-macam, itu satu benda. Tapi masalah perhatian, attention, budak bukan macam kita. Dia tak faham. Mak bapak kena pergi kerja dan sebagainya untuk dia juga. Dia tak faham itu. Itu tak boleh diterjemahkan. Terjemah pada dia tak faham. Dia tak faham juga. Dia tengok televisyen, ada je makcik tu duduk kat rumah dengan mak anak dia. Dia start dah nampak. Tak makan kabut. Kita kata lah, makcik tu kaya. Mak kau miskin, dia kata. Kita keluar, contohnya tu lah. Konsep tu kan budak tak faham. Dan tu sebab perangai dia. Janganlah cari hantu je, sikit-sikit salahkan hantu. Kesian hantu. Hantu kata, tobat bukan aku yang buat, dia kata. Kalau hantu tu dia sembang kan, tobat bukan aku. Ni ada seorang, ada Allah Ta'ala bawah ni. Dia kunci kereta, tertinggal dalam kereta. Kan, kereta Pro 2 ni, dia kalau tinggalkan, macam tu, dia akan auto lock. Betul kan? Jadi, dia tinggal, lepas tu akak ni kan. Lepas tu bila matikan bateri, dia boleh buka sekejap, lepas tu dia tutup balik. Bila macam tu apa jadi, dia tak tahu nak buat apa. Yang akak yang jadi kes kereta dia kena ni, ni ada hantu agaknya. Ada hantu agaknya. Masalah betul. Itu masalah ni kes yang kita kata reality. Hanya boleh dongeng khurafat hilang bila apa? Kita belajar. Tahu kenapa berlaku macam ni, tahu kenapa panas, kenapa time hujan kita lapar. Kenapa sekian-sekian kita berpeluh? Kenapa? Baru kita belajar dan kita akan hilang khurafat dan juga dongeng. Kan? Bukan yang sikit-sikit je hantu, sikit-sikit je hantu. Salahkan hantu. Kan? Tak boleh macam tu. Akan hilang pergantungan kepada dajjal dan orang jahil. Pergantungan kita pada orang-orang yang dajjal, yang konon jampi lah, itulah dan sebagainya. Barang hilang, pegantangan boleh nampak, pecah telur boleh nampak. Ambil telur, pecahkan yang bekas boleh nampak. Kan? Kalau kita belajar, kita tahu bahawa hilang barang kita. Cuba ambil, take a break. Kan? Diam sekejap, fikir balik. Kita hilang barang, Allah Ta'ala janjikan benda yang hilang tadi tu, kalau orang curi, Allah Ta'ala akan gantikan balik hari akhirat. Orang tak akan jumpa kita. Kita tak pernah rugi. Kalau kita pakai mungkin jahanam sendiri, tak ada benda nilai dia. Tapi orang tu curi, benda tu tersimpan di Allah Ta'ala. Di akhirat nanti kita ada apa? Dah ada fixed deposit tau, yang akan keluar balik. Kan deposit tu akan dapat balik tau. So apa pasal nak kena merungut, nak kena marah? Hatta para ulama dahulu, contoh macam para ulama dengan tabi'in, ada ketika dia bertawaf, kan, dia bertawaf, lepas tu orang curi duit dia. Benda ni tak pelik berlaku. Dan syaitan ni bukan kat Mekah, tak ada. Kan, kita ni, ini tempat suci, syaitan ada kan. Okay, tapi lepas dia kena curi tu, dia menangis. Bila dia menangis, orang tanya kenapa menangis. Kan, kau ni apa pasal ulama tapi menangis, duit hilang teruk je, tak senonoh kan. Dia kata, kawan-kawan dia cakap, tapi dia kata apa, aku kan menangis sebab barang aku hilang. Aku menangis, apa orang tu nak jawab depan Allah Ta'ala nanti, hari akhirat nanti. Depan Kaabah dia mencuri. Macam orang curi apa, potong gunting kain kelambu Kaabah untuk buat ni. Hantar wakaf dia curi. Apa nak jawab di akhirat nanti depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan, kalau dia kata, ya Allah, aku potong kain Kaabah ni sebab nak buat ibu duit, contohnya. Tahu kan? Tahu? Tak tahu. Orang taman tu banyak tak tahu. Dia macam ni, dia orang buat ibu duit macam ni. Kain kelambu Kaabah tu dia ambil, kemudian dia letakkan dalam tu semua duit negara dunia yang dia ada. Duit India ke, duit China ke, duit Amerika ke, duit Kanada, dia letak dalam tu. Kemudian ada bacaan lah, diikat, kemudian dia letak dalam cash drawer, letak dalam ni. Lepas tu konon-kononnya dia akan menarik duit semua masuk dalam. Tu cerita dia. Ini tu orang sibuk nak beli tu, travel agency jual dan sebagainya, semua nak kaya macam tu. Apa hal? Kan? Mana benda tadi bukan ajaran Islam pun. Kita kata bukan cara Islam. Jadi anyway, jadi ulama tu kata, aku menangis ni bukan sebab apa? Bukan sebab barang aku hilang. Aku menangis kesian orang tu nanti nak jawab apa depan Allah Ta'ala. So confirm Allah Ta'ala akan hukum dia. Confirm dia akan kena. Lepas duit tu dia ambil tu, mencuri dekat depan Kaabah lagi. Ni tempat dia haramkan buat maksiat, haramkan berperang, haramkan apa, dak tumpahan darah. Tiba-tiba dia buat benda ni, dia kata apa benda orang nak jawab depan Allah Ta'ala nanti. Betul lah, dia kesian. Bukan masalah dia nangis sebab dia sedih duit tu hilang. Pasal duit ni datang nak pergi. Hari ni kita hilang, besok dapat balik. Mana ada orang menangis sebab benda yang 50 tahun lepas atau 20 tahun lepas jadi, dia nangis lagi. Ada orang pernah hilang duit banyak? Angkat tangan. Ramai kan orang yang duit banyak. Banyaklah duit hilang.
Banyak, okey. Ada tak sekarang ni menangis lagi pasal benda tu? Kan? Lepas 20 tahun nangis lagi. Mana ada, sebab apa? Sebab lepas hilang tu Allah Ta'ala ganti lain. Ada benda kegembiraan lain kita dapat. So kalau ikutkan logiknya, bila berlaku tadi kita redha. Beza tak? Kalau depan mata kita dia nak rampas, lawan. Tapi anda kata benda tu hilang, tak ada perlu kita lari kepada pakcik, barang saya hilang. Pakcik pun datang ambil pegang tangan. Barang tu ada lagi. Dia pegang tangan kiri. Ni tahu kan? Arraf. Dekat Malaysia ramai orang macam ni. Dia kata dia pandai baca. Dia pegang tangan kiri orang tu, kemudian tengok, kemudian dia kata, orang macam ni kita cari buat apa? Pasal kita tahu Allah Ta'ala tentukan kena hilang ke, tak hilang ke dan sebagainya, tak ada masalah. Tak. Kalau dia kata orang tuntut harta, dan sebab itu sebab dalam Islam ada apa? Hukum untuk muflis. Kita boleh mufliskan orang. Tuntut harta dia dijual di mahkamah. Ini bukan bank dia boleh buat. Orang kita sekarang bank dia boleh buat. Kita tak bayar hutang, dia jual barang kita. Sebenarnya kalau akak hutang saya jual barang harta akak, saya jual tau. Ikut undang-undang yang betul. Saya boleh buat. Bukan bank aja. Ini bank je buat kerja ni. Tak salah. Dua. Ketika kita buat tadi apa tahu? Kita tak nak dia zalim. Jangan, itu kena niat betul. Jangan niat kita macam padan muka kau, biar mati, biar tak ada harta. Bukan macam tu. Maksudnya kita sekat dia makan harta haram. That is our help for him or for her. Masa kita gunakan, saya kata dengan dia, kalau tak sekian saya bawa perintah mahkamah. Bukan sebab saya menyampah ke awak, tapi saya tak nak masuk neraka sebab makan benda haram. Jumpa kat sini lagi baik jumpa kat sana. Jumpa kat sana nanti dia punya currency adalah amal. Silap-silap nanti amal habis, orang tu masuk neraka. Dan kita sayang dia. Faham tak? Kita ambil tindakan mahkamah tu bukan sebab kita tak redha. Tapi niat kita lah. Sebab apa? Geram aku. Mandai aku titik peluh aku dan sebagainya. Aku yang mencari-cari barang tadi dicuri. Bukan macam tu. Maksudnya bergerak pun betul lah. Jangan kita apply lawyer dan sebagainya kerana kita geram supaya orang sungkur sampai didedahkan nama dia masuk khabar dan sebagainya. Bukan sebab tu. Kita buat sebab kita, macam Nabi kata, unsur akhaka zaliman aw mazluma. Bantulah saudara kamu yang zalim atau yang dizalimi. Para sahabat kata, kami tahu nak bantu orang yang mazlum. Apa sahaja nak orang zalim kena nak bantu juga? Nabi kata, engkau sekat dia daripada kezaliman dia, itulah bantuan engkau untuk dia. Sekat dia, jangan bagi dia terus berlaku zalim. Jangan terus dia melampau. Pasal orang yang menanggung-nanggungkan bayar hutang, matlul ghani yuzulmun. Menanggung-nanggungkan bayar hutang adalah zalim. So dia sedang menzalimi orang lain. Maka kita, atau zalimi kita, ataupun dia makan harta dengan haram. So cara dia, kita sekat dia. Jangan sampai dia terus buat kat kita, lepas tu buat kat orang. Kita gunakan perintah mahkamah supaya dia berhenti. Tu cerita dia. So that kita kata benda tadi untuk sekian. Cakap dengan dia, saya bukan menyampah awak, saya sayang awak, tapi saya tak nak awak masuk neraka. Tu je. Kalau makan benda harta haram, Allah Ta'ala akan hukum awak. Cakap macam tu je, direct. So that dia faham. Sebenarnya bukannya kita kata kita menyampah sebab geram. See you caught in court tu bukan maksud di see you in court sebab kita nak harta kita. Bukan sebab tu. Sebab jangan sampai dia terus zalim. So tindakan undang-undang tadi bukan jadi sebab apa? Sebab geram, dendam dan sebagainya. Faham? So jadi noble lah. Jadilah elok sikit, tapi dengan niat. Dengan niat kita kenapa? Kalau niat kita betul, dia jadi elok lah. Jadi kalau niat kita kan, tak ada, biar maafkan je. Tak. Maaf, dia macam ni. Orang yang beriman ni, dia tidaklah ketika dia infakkan harta, tidak dia israf, tidak dia melampau, membazir, tidak juga dia terlampau apa? Kedekut. Tidak dalam pembazir, tak sama kedekut. Sebab dia pertengah-tengahan. Tadi kes tadi, nak maafkan boleh, tak ada masalah. Tapi orang tu boleh dapat tauladan ke tidak? Itu saya tajuk benda. Kerana dia kata orang tu jenis boleh dapat tauladan, dan maafkan je lah. So kita maafkan harta tadi, kita kata, ya Allah, aku halalkan untuk dia harta aku. Kemudian, ya Allah, pandu daripada hidayah. Beri doa macam tu pada dia. Hidayahkan dia supaya jangan buat benda perkara macam ni. Dia doa dengan baik. Pasal kita sincere. Muslim ke atas Muslim ni kita sincere. Kita tulis ikhlas. Bukannya sebab kita dengki, hasad dan sebagainya. Bukan. Tidak sekali. Hasyalillah. Faham? Okay. Jadi tak ada hilang pergantungan pada Dajjal dan orang jahil. Tak adalah orang jahil atau Dajjal ni datang boleh masuk mengacau kita lagi. Berikan idea-idea pelik dan sebagainya. Kan gantung ini, gantung itu untuk selamat. Ada dulu siapa entah. Nama dia apa? Musnid apa entah. Dia ajar dekat orang-orang pengikut-pengikut dia, suruh apa? Gantung capal Nabi punya lambang apa tahu untuk elakkan H1N1. H1N1 ada seorang tu. Siapa nama entah. Yayasan apa entah nama dia. Ada budak tu. Dia ni kelakar sikit lah. Dia suka ajar orang bukan.
Ajarkan tulis ayat-ayat tertentu lah, letak bawah pintu lah dan sebagainya, supaya nanti tak kena H1N1 pasal tak masuk, nanti dia tersekat. Sesuka hati dia je. Ni masalah lah kita kata. Ni Dajjal, panggil Dajjal. Itu cerita dia, itu Dajjal lah tu. Doa tu letak bawah, ada kata letak bawah kaki dan gila apa? Langkah ayat Quran atau langkah nama Allah. Tak nampak tak seril dia. Tapi Dajjal. Dajjal, kerja dia ajar orang bukan. Lepas tu orang tu kata, betul lah, satu rumah aku tak pernah kena. Itu masalah dia, orang kita percaya, orang jahil Dajjal. Dan akan luruslah pemikiran dan menyinar dengan cahaya hidayah. Dan akan jadi kepercayaan dan kata-kata dan perbuatan seorang insan di atas hidayah dan kejelasan. Mana dengan syarat apa? Ilmu, bukan dengan kejahilan. Jelas? Jelas maksud dia belajar, jangan tutup telinga. There's no safety for you to close your tutup telinga, tak tahu selamat. Tak ada. Pasal orang yang masuk neraka mula-mula sekali paling ramai adalah orang yang apa? Orang-orang yang ada akal, tak nak fikir, ada mata tak nak lihat, ada telinga tak nak dengar. Itu yang dikatakan jin dan manusia paling ramai masuk neraka, itu sifat dia. So that's the point. Kalau orang tu berfikir, kalau orang tu belajar, dia takkan jadi macam tu. Dia kena belajar, kena fikir. Kalau kata dia batal, macam tadi kan, macam akak tu, dia kata pada bapak dia. Bapak dia Sami, dia budak kecil. Dia kata apa? Bapak buat Tuhan, bapak masukkan nyawa dan Tuhan, bapak lagi baik dari Tuhan. Kenapa bapak sembah Tuhan? Maksud dia bila cakap macam tu kan, si bapak tadi kalau apa? Kalau dia dengar, kalau dia fikir, then akan hilang masalah. Tapi pasal apa? Dia kata jangan tanya. Habis. Pasal dia kata kadang our faith is actually, dia kata faith and logic cannot, kan? Tak boleh samakan faith dengan logik. Dalam Islam tak macam tu. Faith dan logik itu adalah benda yang sama. Kalau dalam ilmu barat dan ataupun ilmu-ilmu yang lain, agama-agama lain, logik dan juga kepercayaan, iman dan logik itu tak boleh bersatu. Dia kata iman je, percaya, just believe. Tak, dalam Islam kita believe dan kita bagi tahu kenapa. Reasoning, kenapa benda-benda berkenaan. Dengan dalil yang juga nas. Jelas? Jelas Baik, kita berhenti kat sini insya-Allah. Soalan? Istidraj ni adalah lafaz dalam apa yang disebut, okey? Dalam Al-Quran Karim, Allah Ta'ala sebut dalam satu surah dalam ayat nastadrijuhum surah Al-Qalam ayat 44 dan A'raf 182 Al-A'raf 182 dan juga dalam surah Al-Qalam 44, dua ayat. Dalam surah Al-Qalam Allah nyatakan fadharni wa man yukadzdzib bihadzal hadis, biarkanlah aku wahai Muhammad dengan orang yang mendustakan cerita ini, Al-Quran ini. Okey, sanastadrijuhum, kami akan istidraj mereka min haitsu la ya'lamun, dalam keadaan mereka tidak mengetahui. Wa umli lahum, dan aku akan tangguhkan mereka. Inna kaidi matin, tipu dayaku adalah cukup teguh, kuat. Okey, dalam surah Al-Qalam 44 45 Dalam surah Al-A'raf ayat 182 Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina kadzdzabu biayatina, sesungguhnya orang yang mendustakan terhadap ayat-ayat kami, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kami akan istidraj mereka dengan mereka tidak ketahui. Wa umli lahum, dan aku akan tangguhkan mereka, berikan mereka penangguhan. Inna kaidi matin, sesungguhnya tipu daiku adalah amat teguh, amat kuat. Jadi ayat ni, dua ayat ni tadi kan, istidraj ini diterangkan dengan bentuk tadi. Maksud dia orang yang membuat benda bertentangan dengan arahan Allah Ta'ala, kufur dengan perintah Allah Ta'ala, kufur dengan perintah Rasul, tapi dia kufur, makin dapat faedah. Makin dilawan, makin dia kuat. Makin ditipu, makin berjaya. Makin tipu, macamnya macam kita tak tahu macam kita buat jahat kan, tapi makin lepas. Sampai last kali kita rasa Allah Ta'ala redha dengan perbuatan kita. Atau dalam surah, contoh macam dalam surah apa? Dalam surah Al-Kahfi, Allah Ta'ala nyatakan berkenaan dengan tajuk ni. Kul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala. Kata Muhammad, engkau nak tak aku beri kamu kepada orang yang lebih malang, lebih teruk amalan dia. Lebih teruk amalan daripada orang-orang yang disebutkan sebelum tu. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, orang-orang yang habis amalan dia di dunia. Habis amalan dia semua kat dunia ni, tak ada kira langsung. Wahum, tapi mereka ni yahsabuna, menyangka, annahum, mereka orang-orang ni yuhsinuna sun'a, sedang buat benda-benda yang elok. Jadi situ jugalah. Dia tak patuh perintah Rasul, lepas tu dia jaya. Contoh macam orang, kita pasti kan, bila Nabi kata, contohnya dalam masalah syaitan masuk rumah,
Dia kata kalau jangan jadikan rumah-rumah kau tanah perkuburan, syaitan tak masuk rumah, dibaca dalam suratul Baqarah. Datang orang kata dengan kita, okey, ada ayat ni tadi. Okey. Dalam surah Al-Kahfi ayat 103 104. 104. Okey. 1056 itulah. Okey. Jadi okey dalam ayat ni Allah Taala ceritakan. Contoh ni kita ambil contoh. Nabi sebut berkenaan dengan suratul Baqarah. Nabi kata la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumah kamu tanah perkuburan. Fa inna syaitan la yadkhulu baitan, takkan masuk rumah yang tuqra'u fihi suratul Baqarah, dibaca dalamnya suratul Baqarah. Okey. Bila hadis Nabi kata surah Baqarah dan Nabi bagi Al-Baqarah tadi untuk 3 hari je. Maksudnya kalau kita elakkan daripada syaitan masuk rumah kita, 3 hari saja valid. Baca hari ni 2 3 waktu kena start balik. Restart balik. Kalau kita tak nak ni, kita baca 3 hari lah. Ada orang kata habis 3 hari kena baca. Jadi kita 3 hari kena baca lah. Lepas tu tiba-tiba katalah orang tu dia tak baca surah Baqarah ni. Kemudian dia ikut bomoh punya arahan, cocok paku 4 penjuru rumah, dan lepas tu gangguan hilang. Gangguan hilang tu, dan actually dari situ bomoh tu punya ilmu ataupun ustaz tu punya ilmu dan sebagainya mengatasi ilmu Rasulullah SAW. So kita rasa apa? Oh, Nabi bagi 3 hari je, bomoh bagi 30 tahun. Apa jadi? So orang makin tak percaya dengan apa? Dia akan makin tak percaya dengan arahan Nabi. So every arahan Nabi dia akan doubt. Tapi setiap kata-kata bomoh dia akan so istidraj lah tu. Mana dia berjaya dengan buat benda tak elok tadi, sampai last sekali makin apa? Makin lepas. So in the end dia rasakan apa? Macam tadi Allah kata kul kata Muhammad, hal nunabbiukum bil akhsarina amala. Nak tak aku bagi tahu kamu pada orang mengenai orang yang paling rugi amalan dia, segi amal. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, orang-orang yang habis, tak ada nilai semua usaha mereka di dunia. Wahum, tapi mereka dalam masa yang sama yahsabuna, mengira annahum, bahawa mereka ni yuhsinuna sun'a, sedang buat benda yang elok. Maksudnya dia kata ini ikhtiar. Dia kata ini ikhtiar kan, bomoh tu cucuk tu ikhtiar, garam dicampakkan ikhtiar. Ada kata cuka kan, bismillah doain tu cuka. IJN pun dah buat. Budak-budak IJN ni, kawan-kawan dekat IJN cerita, ada orang datang ustaz tu, kononnya datang buat itu. Lepas tu kawan tu kata, buat benda ni. Dia kata, kononnya nak semah lah tempat tu supaya jangan sampai ada hantu. La ilaha illallah syirikalah kan. Apa hal? Kan? Kenapa? Quran itulah solution dia. Nabi bagi, datang kita ambil benda lain. Kenapa? Simple je benda tu. Tapi nampak tak? Bila tinggal sunnah Nabi, makin bagus. Tinggal sabda Nabi, makin elok. Contoh macam orang kata buat maulid akan selamat negeri. Lepas tu kita buat maulid, kampung kita tak ada ragut. Hebatlah, baguslah. Kan? Oh ini tengok bagusnya maulid apa di Ba'i ni ataupun Ratib Haddad ni. Bila buat ni, kampung kita aman teruslah. Tak ada lagi ragut-ragut. Tak ada pecah rumah. Bagusnya. Maksud dia apa? Macam tadi lah, solution salah. Lepas tu kan, kita harapkan dengan benda yang betul. Habis masalah lah. So ini adalah sekali kita tinggalkan sunnah Rasulullah SAW. Kita tinggalkan semua sekali Nabi ajar, kita tinggalkan. Seperti akhir malam kita bangun dah, waktu berdoa kita bulatkan hati kita, tak ada rasa pengharapan. Lepas kita dah tahu ada solution, Pak Imam kita atau Pak Habib kita akan datang nanti baca maulid tahun depan, akan selamat kampung. Tak serius. Seriously kita akan jadi. Bila mati Pak Habib ni, bila Habib kita mati dah, tak ada siapa boleh buat dah. Bila kampung kita akan binasa. Nampak tak? Rosak dan jahanamnya akidah manusia yang sebab macam tu je. Sebab lain sekali Allah Ta'ala, dengan pegang Allah Ta'ala tak ada dah. Tak ada lagi dengan Allah Ta'ala, tapi dengan apa? Dengan manusia pula. Habis. Nampak? Itu dia kata istidraj. Istidraj ni every time. Cila. Every time kita langgar perintah Allah Ta'ala, kita dapat lagi bagus. Dan maksudnya itu istidraj. Kita langgar perintah Allah, makin kita kaya. Langgar lagi kuat. Macam Qarun kan? Qarun. Kan sampai dia mati, Allah Ta'ala bagi dia sampai dia tak ada rasa langsung nak patah balik. Tak ada rasa patah balik. Ketika tu Allah Ta'ala hukum dia habis. Dia ambil dia tadi, dihukum dia terus jatuh. Tak ada patah balik, tak ada sebarang reverse balik dah. Faham? Secara konsep dia itu masuk istidraj. Dan Quran ayat A'raf tadi dengan ayat surah Al-Qalam tadi, dua ayat yang refer pada itu. Hadis Nabi pun ada tapi kita buka sekarang. Dia faham konsep istidraj ni? Ya. Tidak, semua orang. Itu sebab kenapa kita kena sentiasa berjaga. Itu para sahabat bimbang. Kita ni dalam konteks ni ada ustaz-ustaz kata ini orang kafir je. Tak. Hatta Muslim yang tidak mengikut perintah Rasul, tapi makin tak ikut makin makin tak ikut makin kaya, makin tak payah zakat makin hebat.
Kan? Makin hebat, makin kita tipu, makin kita kaya, makin kita rasuah, makin kita dapat projek. Itu terus lah. Takkan nak kata pula, ish, kalau Allah Ta'ala gagalkan kita rasuah je, pak berhenti terus. Maksudnya tu Allah Ta'ala sayang kita. Kita jadi berhenti kan. Maksud dia, kita akan hilang kepercayaan bahawa benda tu jadi di jalan kita. Tapi bila kita buat jalan yang salah dan makin berjaya, kita akan buat kali kedua, ketiga. Tapi sekali kita buat kita gagal, dia kita akan berhenti. Maksud Allah Ta'ala tak redha, kita akan belajar. Oh, tak redha Ta'ala dengan jalan ni. Kita akan belajar macam tu. Tapi bila kita buat benda salah tadi dan berterus terus, last kali kita kata, ini dah jalanku. Kan, rasuah dan sebagainya. Jahanam lah kita. Dia bukan hanya pada orang kafir. Bahkan seorang Muslim kena jaga. Every time dia buat benda yang salah, tiba-tiba macam, wah, nipu hari ni, tengok jaya je. Bagus je. Salah lah. Faham? Contoh macam pakai minyak wangi kan. Tu minyak wangi, kasturi, syifa. Kemudian tiba-tiba, lepas pakai, anak dengar cakap. Pakai anak dengar cakap. Wah, dia kata, ini sudah ganas ni. Okay. Last kali dia tinggalkanlah berdoa. Kan nampak tak? Doa dia tinggal. Kan? Dia tinggalkan berharap pada Allah Ta'ala. Tinggal bangun sebagai akhir malam. Tinggalkan menjauhkan benda-benda yang tak betul dalam rumah. Contohnya macam majalah yang bergambar artis tak pakai baju, tak apa benda entah letak kat dalam rumah. Lepas tu anak dia akan hilangkan. Pasal dia syarat asal takwa. Syarat asal kita dapat janji Allah Ta'ala adalah takwa. Macam harta datang pun takwa. Kan Allah kata, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Takwa. Tapi dia tak takwa. Pasal tak orang dapat solution tadi tanpa takwa, dia dapat apa? Kebaikan. Bahaya. Memang bahaya. Pasal dia rasa apa? Lepas tu dia rasakan takwa tak penting. Tak jahanam diri dia. Akan jahanam. Tapi dia rasa apa? Tak ada apa-apa. Sebab apa? Tuhan jadikan jadi. Kan salah. Pasal Islam kita bukan masalah jadi itu sebagai syarat. Jelas? Jelas Okay, with this ini insya-Allah nanti kita sambung kemudian. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahi alamin. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.